Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton? Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi Khamis anda dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk edisi 23 November 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga saya Syuhaida Arifin yang boleh ikuti kami di semua platform dalam media yang kami siarkan secara langsung. Kita ada YouTube, kita ada Facebook untuk anda ikuti segala perkongsian yang kita sudah persusun kepada anda ataupun untuk anda waktu sekarang ini sehingga jam 10 pagi. Dan sudah pastinya untuk permulaannya penonton kami akan kongsikan kepada anda perkongsian berita dalam dan juga luar negara dan sudah pasti untuk permulaan ini kita nak kongsikan kepada anda satu khabar gembira lah yang berlaku sejak beberapa bulan ini iaitu berkenaan dengan satu khabar yang berlangsung pada ketika ini di Gaza, Palestin. Ya, di mana gencatan senjata akhirnya dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang terlibat. Kalau kita boleh kongsikan di sini, bukan sahaja bagi pihak Israel dan juga Palestin, malah negara-negara di seluruh dunia sebenarnya mengalu-alukan pengumuman yang dibuat untuk menghentikan seketika pertempuran ganas dan juga pengeboman di Gaza. Dan untuk pengetahuan anda semua, sewaktu gencatan senjata ini berlangsung akan ada beberapa pertukaran tawanan daripada pihak Israel dan juga Palestin. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit datanya di mana 240 orang telah ditawan ketika serangan pada 7 Oktober lalu dan setakat ini situasi tersebut ataupun kekejaman tersebut telah pun membunuh seramai 14,100 orang, terutamanya orang awam termasuk beribu-ribu kanak-kanak. Tidak dimasukkan lagi data-datanya berkenaan dengan kawasan perumahan yang dibom, hospital yang dibom dan juga beberapa lagi mayat yang mungkin berpotensi masih lagi tertimbus di bawah timbunan bangunan-bangunan yang dah runtuh itu. Jadi data-data ini yang rasmi saja setakat yang kita boleh kongsikan kepada anda. Dan berita baik ini mendapat reaksi daripada pemimpin-pemimpin dunia dan pastinya gencatan senjata selama 4 hari ini, kalau boleh kita bersama-sama berdoa, kita berharap semoga gencatan senjata ini bukan sahaja 4 hari namun selama-lamanya. Tapi inilah satu realiti yang kita boleh berikan kepada anda bagaimana krisis kemanusiaan yang berlaku di Gaza pada ketika ini dan kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestin. Walaupun berita ini ada sebenarnya, tapi ada beberapa sejarah sebelum ini yang mencatatkan bahawa walaupun ada gencatan senjata tapi ada pihak yang melanggarnya. Jadi kita mungkin kadang-kadang rasa seronok, ada gencatan senjata, tapi kita kena ingat juga sebab pihak Israel menyatakan bahawa mereka akan terus mengekalkan momentum mereka selepas ini untuk menghapuskan apa yang mereka ingin hapuskan. Jadi walaupun ada berita baik ini, sekurang-kurangnya ada tempoh masa untuk kita berehat seketika untuk mendapat bantuan daripada luar dan juga membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh serangan oleh pihak rejim Zionis. Okey, selain kita berikan kepada anda perkongsian dari Gaza, Palestin, sekarang ini kita juga ingin memberi tumpuan kepada apa yang berlaku di dalam negara khususnya berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini, dan ini merupakan amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia iaitu berkenaan hujan lebat di timur dan utara Semenanjung sehingga 28 November. Perinciannya kalau kita boleh kongsikan kepada anda, Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan buruk dan waspada yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang berkuat kuasa hingga esok, manakala negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang berkuat kuasa sehingga Jumaat ini. Dan Met Malaysia juga memaklumkan amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikemas kini berkuat kuasa sehingga 24 November. Jadi susulan daripada pengumuman ini kita nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan keadaan terkini situasi semasa banjir di Terengganu, di mana Terengganu dan juga Kelantan di sebelah pantai timur negara kita sekarang ini sebanyak 4,000 penduduk yang dilaporkan yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di sekitar Kelantan dan juga Terengganu.
perkongsiannya kalau di Terengganu setakat pukul 7 malam semalam, 4,767 penduduk terjejas banjir berlindung di 37 pusat pemindahan sementara PPS. Di Terengganu 4,397 ditempatkan 31 PPS. Kuala Nerus juga ada penduduk yang terjejas, dan selain daripada itu ada juga PPS yang sudah ditutup, iaitu 25 daripadanya. 25 daripada ditutup untuk jadikan sebagai PPS. Sekolah ditutup ya, apabila 9 lagi kawasan dinaiki air. Itu kemas kini setakat 4 petang semalam lah. Ya. 37 PPS telah pun dibuka, dan kita lihat secara keseluruhannya 31 PPS di negeri Terengganu dan juga 6 PPS di negeri Kelantan. Dan kita difahamkan setakat 7 pagi tadi keadaan banjir semakin bertambah baik. Namun kita semua harus berwaspada, khususnya kita melihat juga bagaimana amaran daripada pihak Met Malaysia berkenaan amaran hujan berterusan tahap waspada dan juga tahap buruk. Dan juga kita ingin berkongsi sedikit kepada anda apa yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital, Yang Berhormat Fahmi Fadzil, yang menyatakan kajian menyeluruh bagi konsep kedutaan data akan dibangkitkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Yang Berhormat Menteri Fahmi Fadzil berkata ia merupakan pusat pemprosesan data yang diusahakan syarikat negara lain di negara ini, yang mana kawal selianya bersifat kedutaan. Dan saat ini merupakan satu perkara yang juga pastinya memberikan reaksi daripada pelbagai pihak, dan bagaimana konsep kedaulatan data ini apatah lagi bila Malaysia menjadi pusat kepada pusat pemprosesan data. Okey, kita nak kongsi kepada anda seketika berkenaan dengan sedikit berita sukan ya, di mana kita nak kongsi pada anda Harimau Melaya sekarang ini berjaya mengekalkan rentak kemenangan dan kini berada di kedudukan tertinggi di kumpulan D, terutamanya dalam kelayakan Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2027. Tahniah kita ucapkan. Nampaknya beberapa percaturan yang dibuat oleh Kim Panggon di saat-saat akhir sewaktu pertempuran baru-baru ini membuahkan hasil apabila kita berjaya untuk mengalahkan Taiwan 1-0. Jadi kita harapkan agar rentak ini dapat diteruskan dan membuahkan hasil, dan juga kita sama-sama boleh menyaksikan mungkin ada sedikit peningkatan dari sudut ranking terutamanya untuk kumpulan Harimau Melaya. InsyaAllah. Dan itu merupakan antara perkembangan terkini yang kami kongsikan kepada anda melalui portal berita RTM. Dan sekarang ini kami akan berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dengan lebih banyak lagi perkongsian istimewa untuk anda. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم
المستقيم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Ayuh, kita meriahkan perasmian Karnival Usahawan Desa KUD 2023 at Putrajaya bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 25 November 2023, Sabtu 11 pagi, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Okey penonton, kembali bersama kami dalam Samak Pagi Malaysia, dan sekarang ini kita dalam ruangan seleksi pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio. Konti Radio Aisyah FM pada pagi ini kita nak bersama dengan DJ Azizi dan juga DJ Zainab untuk perkongsian terkini daripada Aisyah FM. Silakan. Okey, jadi kita dah pun mulakan ya. Okey, terima kasih kepada pengacara ya, semua sekali pengacara dari TV1 iaitu Munawar dan juga Syuhaida ya. Syuhaida. Okey, baik, jadi kita akan bercerita dengan cerita sikit lah untuk Arika, untuk kawan-kawan kita menonton kita secara live ataupun melalui TV1. Kena cerita suku Kombatik selamat pagi ya. Salam Malaysia Madani ya. Jadi bersama Momo ya Desika Konti FM untuk segmen sesi pagi bersama dengan Zainab ya, berdua ya, Desika. Jadi boleh kita kongsikan apa yang kita nak kongsikan pada Arika. Okey, jadi hari Azizi, kita nak bawa penonton selamat pagi Malaysia untuk kenali suku kaum Batik Azizi. Biasa kita dengar orang sebut Batik, Batik suku kaum Batik. Sebenarnya salah. Cara sebutannya adalah Batik ya. Jadi suku kaum Batik kan merupakan salah satu daripada 18 suku kaum orang asli yang ada dalam rumpun Negrito. Kita ada 3, Proto Malay, Negrito ya, dan juga Senoi. Dan suku kaum Batik berada dalam suku kaum Negrito. Dan kini ada anggarkan sekitar 1,500 orang hajat penduduknya yang mana mendiami Taman Negara di sekitar utara Pahang, ada kawasan barat Terengganu dan juga ada selatan Kelantan ya. Tak silap kalau Kelantan di Kampung Aring. Kampung Aring, betul. Pernah singgah sekali lah. Okey, dan kawan-kawan Keniak boleh lihat kita lihat ada pesisiran Ulu Temleng Taman Negara Cerantut Pahang. Wah, Taman Negara seronok. Betul. Jadi ada di kalangan Keniak sebenarnya masih lagi mengamalkan kehidupan syarat nomad ya. Ya, betul. Berpindah randah, tapi ada nang dah penduduk tetap sebenarnya. Ya, dan Keniak bergantung kepada hasil hutan sama ada herba, rutan, gaharu ya. Itu barang mahal semua. Betul tu ya, semua hasil hutannya. Ya, itu dia. Jadi sekarang sekat orang suku Batik dan seterusnya. Di Ulu Temleng juga ya ada 7 ya buah kampung ada non ya dia diam di suku kaum Batik. Dan salah satunya adalah daripada kampung Dedari kan. Sempat ya yang mana
pergi masa tu dengan tim drama TV masa tu ya. Okey, pada Mak pergi pada bulan Julai ya. Tahun ke hari tu jadi ada lebih kurang dalam Mapati Nur ada dalam 10 keluarga ya. Demo ada rumah demo, tapi rumah demo tu rumah biasalah. Macam rumah bangsal yang ada daun ada daun ya. Tapi kita kalau biasa tinggi demo 4 memang dah tanah kan. Tanah ya. Dia ada lapik macam tu dengan ada daun macam tu lah ya. Dan demo juga yang dekat kampung ni, demo ni duduk kekal ya. Sebabnya demo diminta oleh melalui pihak JAKWA dan juga arahan daripada kerajaan negeri lah untuk dia semua duduk di Kampung K. Salah satunya untuk pelancongan. Untuk pelancongan ya. Dan juga dia semua di Kampung K juga ya. Banyaklah tengok bantuan daripada kerajaan, daripada NGO sebenarnya. Demo ada, tapi demo ni melalui Risda kerajaan bagi demo pokok getah, tapi demo tak macam kita ya. Dia tanam tapi dia pak toreh pokok tu. Jadi kena masih lagi dengan adat rasam kena sendiri Azizi ya. Jadi antara adat rasamnya Azizi? Adat rasam dia semua ya. Yang itu masih lagi kita tengok soal pertama kali kematian lah ya. Kematian. Sebab orang selalu kata suku kaum Batik ni dia mau tanam orang macam mana. Jadi kalau kita sebut pasal kematian menurut Tok Batin Kampung Dedari ya. Tok Batin Sena de manuk mayat suku kaum Batik akan dikuburkan di atas pokok Azizi ya. Jadi kenapa kena memilih di atas pokok sebab kena khabar di atas pokok roh si mati lebih cepat sampai ke syurga kalau diisi di atas pokok ya. Betul. Dan kena memilih ketinggian pokok antara 10 meter macam ni Azizi kan. Betul. Okey, dan suku kaum Batik ya, kita kalau perhatikan dia semua ada di situ. Kalau orang luar pergi nak demo juga ada buat demo lah untuk pasang api ya. Betul. Pasang api bukan pakai lighter, pakai mancis itu original ya. Pakai kayu yang ada macam dalam hutan sendiri lah. Salah satu dan juga dihidupkan melalui rutan ya. Rutan khas ya, bukan rutan biasa. Penuh cuba ya? Dan menjadi. Okey. Itu dapat jadi kalau rakan-rakan kita berkesempatan sebenarnya boleh datanglah. Kena ada sebenarnya untuk ada pesisiran Ulu Temeling untuk pelancongan dan Negeri Pahang ya. Ya betul. Okey, kita nanti datang ramai kawan kita di Kampung Dedari ataupun di 7 buah kampung masyarakat orang kita suku Batik yang ada di Taman Negara dan juga Kampung Aring di Kelantan juga ada. Okey, nampaknya sampai di sikatnya nampaknya kita untuk siaran pagi melalui TV1 dan juga live Asyik FM. Jadi terima kasih kepada rakan penyampai Munawar dan juga Syuhaida. Jadi kita kembali bersama Selamat Pagi Malaysia. Baik, terima kasih DJ Aziz dan juga DJ Zainab untuk Asyik FM. Seterusnya untuk topik pertama pada pagi ini di studio, sangat sesuai untuk anda semua sedang menonton sekarang ini yang ingin mempelajari bagaimana anda ingin menguruskan kewangan anda. Tidak kiralah di mana pun anda berada sekarang ini ataupun apakah peringkat umur anda, sebenarnya ASNB menawarkan satu laman seseorang yang akan bantu untuk anda menyelesaikan masalah tersebut. Jadi lanjut berkenaan dengan ASNB Academy ini yang telah pun dilancarkan pada 28 Oktober lalu. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Encik Muzaffar Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita nak cerita berkenaan dengan ASNB Academy ni. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, saya rasa elok kita perkenalkan terlebih dahulu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia apa itu ASNB Academy. Okey, ASNB Academy ni kita launch di Oktober sebab tu Minggu Saham di Bertam. Jadi portal Sesawang ini ialah untuk memberikan ilmu keuangan dan pelaburan kepada semua orang. Website ini adalah percuma. Jadi semua orang boleh pergi dan belajar mengenai keuangan dan pelaburan. Yang ini memang serasi dengan kami punya matlamat iaitu memperkukuhkan keuangan rakyat sepanjang generasi. Jadi sekarang ni kita pun tengok 2 tahun lepas kita buat survey dan kita tengok survey itu mengatakan 40% orang tidak dapat menyimpan RM1,000 pun untuk kecemasan. Jadi yang boleh simpan mungkin 20% sahaja yang boleh simpan duit untuk 3 bulan gaji sekiranya mereka tak dapat bekerja. Dan kita buat survey juga, orang mengatakan 69% orang suka berbelanja daripada menyimpan. Jadi kami menyediakan website ni supaya orang boleh belajar mengenai
macam mana nak jaga keuangan masing-masing. Okey. Jadi bagaimana metod yang dilaksanakan? Yalah, bila kita cerita berkenaan dengan laman sesawang ni, selalunya dia orang kata one way communication kan, dia kurang interaktif. Jadi tapi nak belajar tentang kewangan pelaburan ni memerlukan mentor, perlukan individu untuk menjelaskan, tambah-tambah lain peringkat umur tu lain orang kata kognitif mereka untuk mempelajari tentang pelaburan dan juga kewangan ni. Jadi bagaimana sebenarnya metod yang digunakan di laman sesawang untuk memastikan agar mereka yang mengunjungi laman sesawang ini boleh memahami ataupun mendapat ilmu yang mereka inginkan? Ya. Jadi kita punya website ni memang distrukturkan supaya sekiranya anda selepas sekolah nak pergi kerja, jadi ada artikel-artikel atau video-video yang boleh baca. Sekiranya anda dah ada isteri ataupun ada anak-anak dan nak tahu bagaimana nak menyimpan dan melabur, kita pun ada artikel-artikel dengan video untuk specifically untuk orang yang berkeluarga. Kemudian kita pun ada untuk orang yang cuba nak bersara sekarang, tengah berfikir untuk bersara. Kemudian kita pun ada selepas kita dah bersara besok, kita nak bagi pewarisan kepada anak-anak kita pun ada. Jadi stages dia daripada bermula nak invest sehingga kita nak retire dan sehingga kita nak wasiatkan kita punya pelaburan kepada anak-anak kita. Jadi dia punya kurikulum tu dia ikut apakah stages of anda punya life sekarang. Adakah anda student, baru start bekerja, baru start buat family, sudah nak bersara dan macam mana. Jadi kita tak bagi semua sekali. Di mana stages, di situ kita start mula dulu. Jadi senang untuk mengikuti macam mana nak buat pelaburan atau menyimpan mengikut stages hidup anda. Okey. Selain pada pihak ASNB, mana lagi antara pihak-pihak lain yang terlibat untuk menjayakan laman sesawang ataupun ASNB Academy ni? Ya, sebenarnya yang ini memang inisiatif kami sahaja. Tetapi kami memang bekerja dengan Security Commission sekali memastikan semua konten-konten kami itu adalah bagus dan tidak terlalu bias kepada ASNB lah. Jadi kami memang begitu memastikan konten-konten yang ada dalam kita punya website ini adalah neutral. Tetapi sekiranya nak melabur, bolehlah melabur di ASNB, terutamanya ASB ke fund-fund kita yang lain. Antara pelaburan yang kata selamatlah kalau kita nak bandingkan dengan pelaburan lain. Jadi untuk kita minta Encik Muzaffar kongsikan lagi dengan lebih lanjut bagaimana setakat ini respon mereka yang sudah mengunjungi laman sesawang ASNB Academy ini. Apa kata mereka? Okey. Jadi sekarang ni sejak daripada kita lancarkan hari itu, lebih kurang 33,000 orang telah datang tengok, membaca dan melihat. Dan kami ada feedback yang mengatakan apakah lagi yang kita akan buat moving forward lah. Jadi kita akan terima feedback tu dan kita akan memastikan semua konten yang baru-baru kita masuk tu ada relevan kepada pengguna-pengguna dan pengunjung-pengunjung website tu lah. Jadi ya, ada komen dan kita akan teruskan membaiki portal ni. Sebenarnya portal ni pun kita tahu kita nak buat chat AI yang muda-muda kan, dia nak berborak lain daripada membaca. So kita akan pastikan dalam tahun depan kita akan buat benda macam tu. Dan juga beberapa kalkulator lah, kita akan cuba letak kalkulator sekiranya nak kira bagaimana nak nak beli rumah, nak simpan duit, berapa banyak nak simpan duit, itu pun kita akan perbaiki lagi. Jadi dia senanglah, kita memang terima feedback. Dan kita baru saja launch, jadi kita harap ramai orang akan datang kepada kita punya website sekarang dan terus memberi kami feedback. Jadi kami akan perbaiki. Laman ni adalah dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Jadi kalau nak rasa bahasa Inggeris, tekan bahasa Inggeris tu dia akan keluar. Kalau rasa nak baca dalam bahasa Malaysia pun boleh juga. Tetapi setengah-setengah konten tu memang eksklusif dalam bahasa Inggeris lah. Sebab kita punya penulis-penulis tu pun adalah yang memang mempunyai sijil-sijil untuk menulis mengenai kewangan. Jadi kebanyakannya bahasa Melayu, tetapi ada satu dua yang dalam bahasa Inggeris lah. Jadi siapa yang terlibat sebenarnya untuk mencipta kandungan-kandungan konten-konten di dalam sesawang ini? ASNB ni memang dah berpuluh tahun. Jadi kami mempunyai expert-expert di dalam dari segi pelaburan. Tapi kami juga meminta orang-orang yang di luar kita yang pandai menulis mengenai kewangan untuk contribute kepada kita punya website
dan tulis di sana. Kerana kita nak balance view lah. Kita tak nak view yang terlalu kepada ASNB saja. Kita nak view orang lain juga. Dan kita akan panggil dia tulis ataupun buat video. Dan kita akan paparkan dalam tu. Jadi website ni dia ada, kalau nak membaca boleh. Nak melihat dan mendengar pun boleh. Jadi tak payahlah nak membaca banyak-banyak. Dengar saja video dia dan harap-harapnya dapatlah ilmu sedikit mengenai keuangan siapa yang begitu. Apa pandangan Cik Muzaffar sendiri? Bila cakap berkenaan dengan pendidikan kewangan ni, kita tidak ada satu subjek yang rasmi di peringkat sekolah. Di universiti barangkali ada, tapi dia lebih kepada ekonomi sebenarnya kan. Betul. Tapi tidaklah pengurusan kewangan. Betul. Sedangkan pengurusan kewangan ini merupakan satu perkara harian yang kita perlu pelajari, perlu ada kemahirannya untuk menguruskan kehidupan kita lah. Betul. Jadi pada pandangan Cik Muzaffar sendiri, apabila ASNB mencipta satu inisiatif yang orang kata platform untuk orang ramai mempelajari tentang kewangan ini, apa harapan daripada pihak ASNB sendiri daripada institusi pendidikan kita? Ya, jadi sebenarnya kami memang bekerja dengan institusi pendidikan sekarang. Kita ada program-program yang kita buat di sekolah. Kita ada kelab pelaburan di mana 155 sekolah mengambil bahagian. Jadi itulah satu-satunya cara kami memberi student-student darjah 6 ke bawah, tingkatan 5 ke bawah, bagaimana nak belajar mengenai keuangan. Kemudian kita ada program dengan universiti juga. Jadi kita ada program daripada sekolah rendah. Kita cuba nak buat sekolah rendah. Sekolah menengah kita dah ada. Kita akan buat program dengan universiti. Jadi portal yang kita buat sekarang ni adalah untuk semua orang. Jadi satu hari nanti kita akan buat specifically untuk budak-budak sekolah. Supaya selepas dia pergi kelab pelaburan tu, dia akan pergi kepada website kita, dia akan belajar lebih lagi. Jadi memang betul. Saya pun pergi sekolah dulu, pergi college, tak ada diajar mengenai financial literacy, hanya diajar mengenai accounting dan sebagainya. Jadi saya rasa inilah unsur-unsur yang kami di ASNB memang nak buat untuk semua student daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 dan universiti. Sekurang-kurangnya sampai tahap itu. Bila dah bekerja, kita tak boleh kontrol banyak sangat. Jadi kita minta dia datang kita punya website dan tengok apa yang kita ada lah di sana. Apa perancangan ASNB selepas ini untuk meningkatkan literasi kewangan rakyat Malaysia? Selain pada ASNB Academy ini, apa lagi antara program lain dilaksanakan oleh ASNB? Ya, kita memang sentiasa menggunakan beberapa channel. Satunya website. Website ini adalah Academy. Tapi seperti saya cakap tadi, kita ada kelab pelaburan. Kemudian kita ada di universiti tengah menganjurkan di mana kalau ada convocation ataupun orientasi, kita akan ada di sana untuk mengajar diorang. Ya, sekarang you student, kalau you simpan RM10 sebulan pun, bila you keluar universiti, you ada banyak duit untuk, taklah banyak sangat, banyak sikit untuk start you punya career. Kemudian kita pun ada minggu saham yang kita buat setiap tahun. Minggu saham yang lepas di Bertam, Penang, tetapi kita buat seluruh Malaysia. Dan dalam minggu saham tu selalunya seminggu kita akan memberi pendidikan mengenai keuangan juga, dan kita bawa company-company kami yang seperti Samdabi, Maybank dan other banks sekali bersama kami dekat tempat tu supaya orang boleh belajar mengenai end-to-end keuangan dan jumpa dengan syarikat-syarikat kami. Dan kami juga akan cuba bekerjalah supaya untuk yang seperti sekarang ni, channel sekarang ni kita nak bagi orang datang tengok apa yang kita boleh buat. Jadi cara-cara kita lah untuk memastikan ramai orang lebih tahu lagi mengenai financial literacy moving forward ni lah. Dan apabila kita mempunyai ilmu tentang pengurusan kewangan ini, pasti akan membantu kehidupan kita. Sekurang-kurangnya tidaknya mengurangkan sedikit tekanan tentang kewangan yang boleh menyumbang ke arah masalah yang lain pula selepas ini. Okey, sedikit secara ringkas harapan daripada Cik Muzaffar sendiri berkaitan dengan ASNB Academy ini. So saya berharap ramai orang akan datang tengok, daripada adik-adik, mak dia ke pakcik dia ke, datang tengok dan belajar mengenai keuangan. Kita ada mengajar mengenai bagaimana nak ambil cash flow, tengok cash flow, aliran keuangan. Kita ajar mengenai pelaburan, menyimpan. Kita ajar mengenai cukai, bagaimana nak memastikan kita bayar cukai properly ataupun zakat kalau nak. Kita pun mengajar mengenai persaraan kalau dah start bersara. Kita pun mengajar mengenai wasiat. Jadi kita ajar seluruhnya supaya bila orang pergi kita punya website tu, dia akan lebih faham mengenai kewangan
dan financial stress tu kurang sikit lah saya harap. Walaupun inflasi tinggi sikit, tetapi dengan adanya sedikit panduan bagaimana nak jaga keuangan masing-masing, jadi kita akan alhamdulillah next generation kita akan lebih baik daripada kita sekarang dari segi keuangan. Betul. Ini ada satu inisiatif yang cukup baik sekali. Tahniah kita ucapkan kepada pihak SNB kerana berjaya menyediakan satu platform untuk masyarakat Malaysia mencari ataupun menggali ilmu tentang pengurusan kewangan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Encik Muzaffar Osman, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB, bercerita berkenaan dengan ASNB Academy. Okey, baik. Seterusnya kami nak bawa anda ke Pulau Pinang. Ini pula berkenaan kerjaya seorang kartunis. Kita nak terus saja bersama rakan penyampai Hamizah Mansur. Silakan. Ya, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Segmen cerita pagi dari Pulau Pinang yang saya ingin kongsikan kepada anda mengenai kejaya seorang kartunis. Untuk pengetahuan anda, kartunis didefinisikan sebagai seorang yang kerjanya melukis kartun secara profesional. Untuk mengetahui lebih terperinci, bersama saya Encik Azmi Husin. Silakan Encik Azmi. Assalamualaikum Encik Azmi. Assalamualaikum. Okey, Encik Azmi, boleh Encik Azmi ceritakan sedikit sejak bila dan bagaimana boleh terjebak dengan kerjaya ini? Okey, saya minat melukis kartun ni sejak dari bangku sekolah lagi lah. Saya masa sekolah dulu, saya minat baca komik Datuk Lat. Jadi dari situ saya memang jadikan Datuk Lat ni sebagai idola dan memang bercita-cita nak jadi seorang kartunis. Tapi selepas habis sekolah menengah tu, banyak kerja-kerja yang lain yang saya buat. Bukan kata lepas sekolah tu terus jadi kartunis. Saya pernah bekerja sebagai concrete technician, pernah bekerja di kedai makan, apa semua. Jadi pada tahun 2013, saya mula menceburi bidang ni sepenuh masa sebagai pelukis karikatur jalanan. Kemudian menerbitkan buku komik dan sekarang alhamdulillah dah hampir 10 tahun secara full time berkhidmat sebagai kartunis untuk majalah dan surat khabar tempatan. Okeylah. Sepanjang dalam bidang inilah apakah cabaran dan dalam nak menyiapkan satu lukisan ada berapa tempoh yang diperlukan? Okey, cabaran tu banyak, especially bila saya keluar untuk melukis mural di luar ni. Cabaran terutamanya adalah cuaca lah. Cuaca kadang-kadang lukisan tu terlampau tinggi, perlu guna scaffolding dan skylift. Jadi cabaran tu memang besar. Dia berbeza dengan melukis kartun di studio. Kalau kata ada tempahan untuk lukis kartun di studio ni boleh disiapkan dalam 2 ke 3 hari. Tapi mural ni dia terpulang pada saiz dan dia punya detail dia. Berapa lama nak dapat disiapkan tu. Mungkin dalam seminggu ke 2 minggu macam tu lah. Terpulang pada saiz mural tersebut. Mungkin kejayaan yang terbaiklah yang pernah Encik Azmi perolehi. Okey, setakat ni saya dah menghasilkan 3 Malaysian Book of Record. Dah telah tersenarai sebagai pemegang rekod dalam Asia Book of Record sebanyak 2 kali lah. Dan harapan saya insyaAllah kalau ada rezeki nak buat world record. Mungkin ada harapan lah yang Encik Azmi nak kongsikan sebagai kartunis di Malaysia. Okey, di Malaysia bila kita sebut kartun ni, tanggapan orang adalah kartun ni adalah untuk kanak-kanak. Actually tidak, sebab di luar negara kalau kita tengok jenama-jenama yang terkenal ni, dia gunakan kartun sebagai satu elemen untuk promosikan jenama ataupun produk dia orang. Tapi di Malaysia ni bila kartun ni saja orang anggap ni produk kanak-kanak. Lukisan kartun ni hanya untuk kanak-kanak. So saya harap tanggapan ni akan berubah lah di masa yang akan datang. Sebab kartun ni dia ada satu penyampaian yang sangat mudah yang boleh disampaikan kepada semua golongan masyarakat dan tak kiralah apa-apa bangsa ataupun had peringkat umur tu. Sebab kartun ni dia very easy to convey the message kan. So saya harap tanggapan ni berubah dan minat untuk melukis kartun pada generasi akan datang ni akan lebih ramai lagi mencuburi diri dalam bidang melukis kartun ni lah, insyaAllah. Okey, terima kasih Encik Azmi atas perkongsian. Okey, saya kira setakat itu saja perkongsian dari RTM. Daripada Pulau Pinang, kita kembali ke Angkasa Puri.
Baik, terima kasih sahabat pelapor kita untuk cerita pagi Pulau Pinang. Dan sekarang ini penonton, kita dalam ruangan motivasi at SPM. So pastinya setiap daripada kita mempunyai impian ataupun matlamat untuk berjaya. Namun, kadang-kala kita takut untuk berubah dan kadang-kala kita terpengaruh dan juga terkesan dengan kata-kata orang lain ataupun terkesan dengan kegagalan lalu sehingga kita takut untuk berubah. Jadi jangan risau penonton, hari ini kita akan bersama dengan pakar motivasi kita untuk kita memahami bagaimanakah kaedah terbaik untuk kita mencapai kejayaan dengan bermula berubah dalam diri kita sendiri. Hari ini kita bersama dengan Kak Zu ataupun Puan Zuraiti Muhammad Yusof, merupakan perunding motivasi yang akan memberikan kita satu informasi yang sangat penting pada pagi ini, khususnya dari segi motivasi. Kak Zu, bila kita bercakap berani untuk berubah ni, ialah so pastinya kita akan bermula dengan mindset ataupun cara pemikiran kita sendiri. Sebab apa? Mindset itu akan menjadi satu tindakan. Tindakan itu akan menjadi satu tabiat. Namun bagaimana untuk pada asasnya kita mengubah pemikiran kita ke arah seorang yang berjaya, Kak Zu? Okey, sebenarnya kan Munawar, bila kita nak berubah, kita memang semua setiap daripada kita kan, kita bercita-cita nak menjadi lebih baik daripada hari semalam, nak menjadi lebih berjaya daripada tahap yang kita nak ada sekarang. Tetapi untuk menjadi lebih baik daripada sebelum ni, kita kena buat satu keputusan untuk berubah. Okey, berubah ni memang senang cakap. Betul. Tapi dia susah. Sebab apa? Berubah ni dia tak libatkan orang lain. Dia libatkan kita. Kita kena buat satu keputusan untuk membuat sesuatu perkara yang luar biasa. Kita kena, bila kita nak buat je, kita dah tekad ni nak buat. Kita akan ada masalah yang pertama, iaitu sekeliling kita. Ini yang paling susah sekali kita nak kontrol. Sebab bila kita nak buat satu benda yang baik, akan adalah cakap-cakap yang cakap, alah dia ni poyo je. Sekejap je tu dia berubah. So benda-benda ni kita dari dalam ni yang kena lawan tau. Kena lawan cakap-cakap sumbang ni. Sebab kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita nak terus buat, ataupun pilihan yang kedua, kita akan ikut apa yang cakap-cakap ni. So bila bercakap pasal perubahan, dia bermula daripada diri kita. Itu adalah perkara yang paling susah untuk kita buat. Tetapi apabila kita buat, guaranteed kita akan berjaya. Okey, Kak Zu tadi ada nyatakan ialah kadang-kadang kita nak berubah ni, Kak Zu. Tapi masalahnya kadang-kadang kita terkesan, kita terpengaruh dengan cakap-cakap orang sekeliling yang terlalu negatif, Kak Zu. Jadi bagaimana kita nak membiasakan diri kita supaya kita sentiasa kuat, sentiasa berfikiran positif untuk kita mengabaikan cakap-cakap di sekeliling kita yang tidak bermanfaat itu, Kak Zu? Sebenarnya kan Munawar, yang paling penting sekali ialah kita kena ada tekad. Tekad betul-betul yang kita nak buat sesuatu perkara ni, dia akan memberi kesan kepada hidup kita. Contoh, kalau kita nak menjadi lebih baik daripada hari semalam. So apa yang kita nak buat ni, dia akan memberi kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Betul. Dan orang yang bercakap-cakap ni mungkin juga dia tak tahu pasal kita. Betul. Dia bukan dia tak suka nak tengok kita berjaya. Kadang-kadang orang bercakap ni kerana dia seronok nak bercakap. Dia tak ada urusan pun dalam hidup kita tau. Tapi dia memang macam saja je lah aku nak cakap. Dan dia tak tahu bahawa apa yang dia cakap tu might be kita akan ambil dalam hati. Ataupun kita tak kisah. Selalunya bila kita nak buat perubahan, kita akan ambil benda yang orang cakap tu sebagai satu masalah besar. Itu tak boleh. Itu tak boleh, Munawar. Dia kena kita kena percaya kepada diri kita. Perubahan yang kita akan buat ni, dia akan membawa kita menjadi lebih baik daripada sebelum tu. Okey, untuk berubah, of course untuk berubah kita mestilah belajar mengenai diri kita. Kenal diri sendiri terlebih dahulu. Kenal diri kita. Kita kena tahu apakah kesilapan yang kita buat untuk kita, supaya bila kita belajar kesilapan-kesilapan yang kita buat, kita akan tahu untuk tidak membuat kesilapan itu lagi. Okey. Sebab kita kena faham, Rasulullah pernah bersabda, kita tidak akan masuk, kita tidak boleh masuk dalam satu lubang tu dua kali. So maksudnya
bila berlaku sesuatu dalam hidup kita, kita kena belajar untuk mengelak dia berlaku lagi dalam hidup kita. Dan bila untuk mengelak berlaku lagi dalam hidup kita, itulah perubahan-perubahan yang kita kena buat. Okey. So kita kena belajar. Kalau kita buat A, dia jadi macam ni. Kita tahu dah tak boleh dah buat A ni. Mungkin kesan dia akan jadi macam tu juga. So mungkin kita akan kena membuat perubahan untuk pergi ke B pula. Okey, Kak Zu, menyentuh berkenaan kegagalan ini kan. Kita pernah dengar pepatah yang mengatakan gagal sekali bukan bermakna kita gagal selama-lamanya. Betul. Namun kadang-kala Kak Zu, kegagalan itulah membuatkan seseorang tersebut takut untuk melangkah ke satu fasa, takut untuk berubah, takut untuk kita melaksanakan sesuatu yang baharu. Sebab apa? Jadi trauma dengan kegagalan dan membuatkan mereka berputus asa. Jadi bagaimana untuk kita bangkitkan semangat mereka supaya kegagalan itu menjadi satu macam inspirasi kepada untuk kita berjaya kan. Ya, betul, sebenarnya kan setiap individu, setiap diri kita ni, kita berada dalam comfort zone tau. Kita jangan salah faham. Comfort zone ni, ingat orang dah kaya je berada dalam comfort zone. Kita ni setiap daripada kita mempunyai zone kita sendiri. Betul. Maksudnya kalau kita dah gagal, kita dah berada dalam zon kegagalan tu dan kadang-kadang kita dah selesa dengan zon tu. So bila kita selesa dengan zon tu, Munawar, kita takut nak buat keputusan untuk keluar daripada zon tu. Itu yang jadi takut. Sebenarnya takut gagal, takut fobia, semua ni adalah alasan untuk kita tidak membuat perubahan. Bercakap berkenaan alasan itu, Kak Zu, pastinya ada dalam kalangan kita yang sentiasa berfikiran negatif kepada diri sendiri, Kak Zu. Sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain dan beranggapan bahawa aku ni tak sepandai orang lain, aku ni tak sekaya orang lain, aku ni orang kampung, aku macam-macam tanggapan negatif kepada diri sendiri. Jadi bagaimana untuk kita mengubah stigma yang masih melekat dalam fikiran ni? Itulah sekarang ni kan, sebenarnya kan, we are the best, our own version tau. Kita adalah yang terbaik daripada versi kita. Kita tak boleh bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Of course tak sama. Betul. Munawar tak sama dengan Kak Zu. Kak Zu tak sama dengan orang lain. Dia tak sama. So kita kena fokus dulu dengan kehidupan kita. Kita jangan tengok kehidupan orang lain untuk kita membuat satu decision dalam hidup kita. So selalunya kan bila kita bandingkan si orang yang berjaya sedangkan kita tak berjaya. Kalau kita bandingkan untuk kita menjadi berjaya seperti orang itu, okey. Tetapi bila kita bandingkan tapi kita jadi benda tu jadi stres, kita jadi takut, itu tak bagus. Kita kena bandingkan orang yang berjaya. Kita tak berjaya, kita bandingkan dengan orang yang berjaya. Kita kena mengambil satu keputusan untuk menjadi macam orang tersebut. Bukan untuk menjadi orang yang lemah daripada tersebut. Okey. Dia bagus untuk bandingkan. Tapi jangan efek kepada diri kita. Jangan memberi kesan kepada diri kita sehingga memudaratkan Kak Zu. Sebab kan Munawar, sebenarnya kejayaan kita adalah musuh kejayaan kita sebenarnya bukan orang lain. Tapi diri kita sendiri. Diri kita. Musuh kita ni adalah diri kita. So untuk kita lawan musuh pertama ni itu adalah diri kita, kita kena buat keputusan. Bermula dengan diri kita terlebih dahulu. Dengan diri Okey, kita. Kak Zu, kita dah menghampiri penghujung tahun ni, Kak Zu. Yalah, setiap tahun, setiap kali tahun baharu, pastinya kita mempunyai azam kita tersendiri, Kak Zu, untuk mencapai matlamat dan juga kejayaan kita. Tapi, Kak Zu, kadang-kala kan, kita tidak tahu bagaimana untuk memulakan langkah perubahan tersebut. Mungkin Kak Zu boleh kongsikan apa antara golden rules dekat sini untuk kita memulakan hari esok dengan lebih berjaya, lebih baik, Kak Zu? Sebenarnya kan, untuk kita pandang ke depan, satu perkara yang kita kena buat. Kita jangan pandang ke belakang dah. Sebab yang belakang ni, yang dah lepas, biarkan dia berlalu pergi. Kita jangan toleh lagi dah ke belakang ni. Kita tidak boleh ubah apa yang dah berlaku di lepas. Tetapi kita boleh ubah apa yang akan berlaku di masa akan datang. So untuk kita menghampiri tahun 2024, apa pun yang berlaku pada tahun 2023, kita gagal ke, kita tak capai apa yang kita nak buat,
biarkan dia berlalu, biarkan dia dekat belakang. Kita pandang kat depan. Jangan dah fikir, kenapa aku tak buat macam ni? Kenapa aku dengar orang ni cakap macam ni? Dah. Abaikan. Abai. You ambil satu kotak, kita namakan kotak itu kotak masa lampau. Masukkan semua benda yang dah berlaku setakat 26 hari bulan. Kita seal. Kita tutup rapat-rapat. Letak kat belakang. Kalau boleh kita buang, Doktor. Betul. Kalau boleh. Doktor, bercakap berkenaan melepaskan masa lalu ataupun dalam bahasa mudah, kita susah nak move on sebenarnya, Kak Zul. Yalah, kita masih dalam belenggu masa lalu kita, belenggu kesilapan kita yang lalu. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengukuhkan lagi kekuatan kita, Kak Zul? Yalah, kita nak membina tabiat orang yang berjaya, Kak Zul. Sebenarnya kan Munawar, bila kita nak melepaskan sesuatu yang dah berlaku tu kan, sebenarnya kita memang mengharapkan apa yang berlaku seperti apa yang kita nak. Tetapi kita terlupa sesuatu benda. Sebenarnya hidup kita ni bukan milik kita. Hidup kita ni milik Allah. Allah yang apa yang berlaku tu adalah atas urusan yang Allah yang hendak. Bukan kita yang hendak. So kita kena berdamai dengan takdir. Maksudnya, kalau kita nak macam tu tak jadi macam tu, kita kena faham bahawa Allah yang nak macam tu. Mungkin kejayaan tu belum capai lagi pada hari ini kerana Allah dah tahu dah masa yang sesuai untuk kita capai. So jangan argue. Jangan argue dengan aku nak macam ni tapi jadi macam ni. Kita kena faham satu perkara bahawa dia jadi macam tu ada sebabnya. Yang mungkin kita tak nampak lagi sekarang ni. Tetapi percayalah, hidup kita ni dah disusun oleh Allah terbaik untuk kita. Bila tak jadi macam yang apa yang kita nak, kita akan rasa macam macam contohlah bercinta, kita nak sangat kan, nak sangat kan, tersakiti. Tetapi Allah dah tahu dah mungkin pasangan itu tidak sesuai untuk kita. Memang kita tersakiti pada waktu ini, tetapi sebenarnya kita akan dapat kebahagiaan di kemudian hari. Tunggu saja dan lalui kehidupan tu dengan penuh kegembiraan walaupun kegagalan. Betul, dengan penuh ketenangan dan sepastinya yang paling utama adalah untuk kita sentiasa bersyukur, memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang-orang di sekeliling kita, Kak Zul. Sayangilah diri kita kerana kejayaan adalah disebabkan kita nak berjaya. Betul. Bila kita nak berjaya, kita kena buat perubahan. Bila kita buat perubahan, kita kena terima itu adalah perubahan yang terbaik untuk diri kita. Okey, Kak Zul ada media sosial ke, Kak Zul? Ada sosial. Apa nama dia, Kak Zul? Instagram Kak Zul, Zuriati Billionaire, Facebook juga Zuriati Billionaire, TikTok pun ada. Zuriati Billionaire. Kak Zul selalu live di TikTok. Kalau ramai orang nak share, nak sebenarnya kita ni memang berada di dalam keadaan yang tersakiti. Okey, kalau anda rasa tersakiti, anda boleh ikuti Kak Zul di media sosial. So pasti untuk kita mendapatkan motivasi setiap hari untuk kita terus menjadi orang yang berjaya. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Zul, perunding motivasi yang hadir pada hari ini untuk memberikan satu semangat untuk kita semua menempuh hari-hari yang lebih baik ini. Media sosial Kak Zul, dan anda boleh ikuti untuk anda bertanyakan ataupun mendapatkan tips-tips motivasi daripada Kak Zul. Okey, penonton, sekarang ini kita akan berehat seketika ataupun kita akan terus saja ke Cerita Pagi Selangor untuk kita mengetahui berkenaan program Melabuh Tukun Tiruan Konservasi Negeri Selangor. Terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita, Samsia Samsi. Baik, terima kasih. Saya kini berada di perairan Sabak Bernam dan kalau anda lihat di belakang saya ini, ketika ini proses melabuhkan tukun tiruan konservasi sedang giat dijalankan, dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan Puan Nur Aisyah Abu Bakar selaku Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Selangor. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik. Puan, mengenai program pada hari ini, boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, pada hari ini kita sedang laksanakan satu program iaitu melabuhkan tukun tiruan sebanyak 11 unit, dan tukun ini adalah tukun tiruan dasar lembut penghalang pukat tunda.
Dan kita sedang labuhkan di Bagan Nakhoda Umar di daerah Sabak Bernam. Dan bersama-sama kita Jabatan Perikanan Negeri Selangor, kita juga melibatkan berbagai agensi yang untuk turut sama merasai betapa istimewanya pada hari ini untuk kita sama-sama melestarikan sumber perikanan. Pada hari ini berapa tukun tiruan konservasi yang diturunkan dan berapa peruntukan kesemuanya, Puan? Okey, untuk hari ini sebanyak 11 unit akan dilabuhkan dan peruntukan ini adalah daripada Kerajaan Negeri Selangor dan anggaran sebanyak 350,000 yang mana Kerajaan Negeri telah salurkan kepada Jabatan Perikanan untuk melaksanakan program pada hari ini. Puan, mengenai tukun tiruan konservasi, boleh Puan jelaskan dengan lebih lanjut? Okey, sebenarnya tukun tiruan ini memainkan peranan yang amat penting untuk sumber perikanan kita. Ianya bertindak sebagai rumah untuk ikan, sebagai habitat baru untuk sumber perikanan dan tempat pembiakan untuk ikan-ikan inilah. Dan secara tak langsung, ia menjadikan ikan ini senang membiak dan juga selain daripada pembiakan ikan, ia juga menjadi penghalang untuk pencerobohan pukat tunda. Dan secara tidak langsung kita mengharapkan dengan bertambahnya sumber perikanan terutama di kawasan yang telah kita labuhkan tukun ini, ia secara tidak langsung akan memberi impak yang sangat positif kepada nelayan-nelayan kita. Secara tidak langsung nelayan akan mendapat manfaat, dapat ikan yang lebih banyak dan akan memperbaiki kehidupan nelayan dan juga keluarga mereka lah. Dan sebenarnya tukun tiruan ini merupakan satu inovasi daripada Jabatan Perikanan yang mana ianya dapat memberi satu kehidupan, satu habitat yang mana dan seterusnya akan timbul karang-karang di kawasan tukun tiruan menjadi sumber perikanan, menjadi tempat perlindungan. Jadi secara tak langsung memang kawasan tukun ni akan kaya dengan sumber perikanan. Selain di sini, Puan, di mana lagi tukun tiruan ini dilabuhkan? Okey, untuk negeri Selangor ada di kawasan Sabak Bernam, di Kuala Selangor, di Kuala Langat dan juga di kawasan Sepang. Dan untuk tahun ini kita telah melabuhkan 2 kali. Kali yang pertama di Kuala Selangor itu menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan yang kedua yang di Bagan Nakhoda Umar Sabak Bernam ini menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Dan kita amat bersyukurlah tak kira sama ada kerajaan pusat maupun kerajaan negeri telah sama-sama mengambil inisiatif untuk memperkayakan sumber perikanan demi untuk memperbanyakkan ikan sebagai sumber protein rakyat Selangor. Baik, terima kasih Puan. Dan dengan adanya tukun tiruan ini, ia selain dapat meningkatkan pendapatan nelayan, ia juga dapat menggalakkan pembiakan kehidupan laut khususnya di perairan Sabak Bernam ini. Dan setakat ini saja laporan daripada saya, kembali ke Angkasa Puri. Wah, tengok tadi sahabat pelapor kita berkongsi satu topik yang sangat menarik dan mencabar juga sebenarnya laporan yang dikongsikan tadi sebab di atas lautan dengan ombak yang bergelora kan. Ya, betul. Dan lagi mencabar kalau kita sebenarnya masyarakat Malaysia tak menjaga kesihatan kita, bukan saja tak boleh buat laporan dekat atas laut macam tu, dekat darat pun kita akan memudaratkan kesihatan. Dan bila menyentuh berkenaan kesihatan yang hari ini sebenarnya istimewa Munawar, kita nak berbincangkan tentang satu penyakit kanser yang secara saintifik ini kita panggil sebagai kanser kolorektal ataupun orang sekarang ni panggil kanser usus besar. Jadi kita bercakap berkenaan kanser kolorektal ini dan sedikit perkongsian kepada anda. Kanser kolorektal ini merupakan kanser yang tertinggi dalam kalangan lelaki di Malaysia dan yang kedua tertinggi dalam kalangan wanita. Jadi untuk ruangan ini kami juga ingin membuka ruang talian kepada anda. Anda boleh hubungi kami untuk anda berkongsi pengalaman maupun berkongsi pertanyaan anda untuk diajukan bersama dengan pakar kita pada hari ini. Nombor hotline kami adalah 0322
029855. Okey, kita terus saja memperkenalkan tetamu kita di studio iaitu Dr. Rafiz Abdul Rani, merupakan pakar perunding gastroenterologi UATM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, macam biasalah kalau kita nak cerita berkenaan penyakit ni, kita kena tahu apa dulu penyakit ni. Jadi apa yang kita boleh fahami tentang kanser usus besar ni, Doktor? Okay. So the first thing is dia punya kanser itulah. So kanser ni kalau dalam secara ringkasnya ia ketumbuhan yang tidak normal. Okay? So boleh jadi kat mana-mana, ada kanser otak, ada kanser paru-paru, ada kanser usus semua. Tapi kanser kolorektal ni secara khususnya dia dekat usus besar kita. Okay? Daripada segi sistem penghadapan kita, ada mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar. So kolorektal ni dekat usus besar and dekat rektum, kat penghujung je sebelum sampai ke dubur tu. Okey, itu pemahaman kita berkenaan kanser dan kanser kolorektal ini. Okey Doktor, kita dah tadi kongsikan kepada masyarakat kanser usus besar ataupun kolorektal ini merupakan kanser yang tertinggi dalam kalangan lelaki dan kedua tertinggi dalam kalangan wanita. Jadi mengapa pentingnya untuk kita memberikan kesedaran khususnya berkenaan kanser yang mungkin ramai yang tidak mengetahui berkenaan perkara ini, Doktor? So pada saya sebagai gastroenterologist, pakar gastro, kanser usus ni penting sebab dia nombor seperti yang Nawar cakap tadi is nombor 2 kat Malaysia, nombor 1 untuk lelaki, nombor 2 untuk perempuan. So saya rasa kebanyakan daripada kita masyarakat Malaysia ni memang akan kenal salah seorang yang pernah ada kanser usus. Memang kenal ada orang yang dah pergi operation ke, dah pergi kemo ke dan lain-lain. So statistik kat Malaysia pun menunjukkan memang dia yang paling tinggi. So kita kena buat something tu ni. Macam breast cancer juga. Breast cancer kita tahu sangat tinggi kat Malaysia, patut program-program dia dah masuk dan semakin berkurangan sekarang. Sama dengan kanser pagar rahim juga, so dia dah berkurangan sebab ada vaksin semua. So tapi kanser kolorektal ni dia tak seksi. Orang tak kenal, orang kalau boleh semua dia nak pejam mata sebab najis, usus kan. So dia punya exposure tu tak berapa banyak. So yang tu yang kita kena buat something untuk prevent dia daripada terus meningkat, and then kalau boleh kita kurangkan lagi. So daripada segi itu, daripada segi perubatan, Akademi Medicine Malaysia pun dia dah keluarkan apa kita panggil Clinical Practice Guideline. Clinical Practice Guideline ni untuk penyakit-penyakit yang sangat penting kat Malaysia, dan dia akan keluarkan apa yang kita perlu buat, apa yang pihak ni kena buat, apa yang pihak doktor kena buat dan lain-lain. So yang itu menunjukkan betapa pentingnya kanser kolorektal. So we have to do something pasal kanser. Apa yang bahayanya kanser? Okey, kita tahu kanser ni dia memang akan sel yang tumbuh secara tidak semula jadi itu akan merebak. Tapi kalau kanser kolorektal ni, apakah yang mengganggu fungsi-fungsi di usus besar itu disebabkan oleh sel kanser ini? Okay. So yang sel kanser ni, dia apa yang terjadi, dia macam kita punya quality assurance kat kilang. So biasanya sel kita akan sentiasa ada turnover. So ada sel baru keluar, sel lama mati. Tapi kadang-kadang ada yang tak berapa cantik kualiti dia, terlepas juga. So yang tu yang makin lama makin besar jadi kanser. So bila dah ada macam tu dekat lining dekat kita punya usus, so yang boleh dapat cerit-berit, setengah orang dapat sembelit. Yang ni yang lama, bukan yang sehari dua. Dia dalam 2 minggu, 3 minggu, 6 bulan macam tu. And then makin lama akan nampak kesan-kesan lain, macam dia susut berat badan. Lepas tu kadang nampak ada pendarahan dalam najis kita, sama ada pendarahan yang merah ataupun pendarahan yang dah bercampur dengan najis. So daripada segi itu dia dah menunjukkan kesan-kesan kanser. Tapi kalau boleh kita nak approach dia sebelum terjadi kesan-kesan ni. So yang ni yang kita ada aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat untuk kurangkan progression kepada kanser ini. Okey, doktor, kita nak memahami juga siapakah antara kelompok individu yang berisiko untuk mendapat kanser usus besar ataupun kolorektal ini. Ialah kalau kita dengar kebelakangan ini, kanser selalunya melibatkan golongan yang berusia, tapi sekarang ini ianya semakin mendekati golongan muda. Jadi bagaimana pandangan doktor? Betul. Kalau kita tengok statistik Malaysia, kanser kolorektal
colorectal ni pada umur 60 yang tinggi. So 60 yang tinggi, tapi bila kita tengok statistik di sekitar dunia, dia makin lama makin menurun juga. So sama ada kita belum detect lagi yang muda-muda kat Malaysia ataupun memang ada perubahan yang sebenar, kan. So golongan yang terlibat macam satu ya lelaki, that's why lelaki yang paling banyak. Unfortunately kita lelaki dia punya risiko tinggi. Nombor dua, bila usia dah meningkat. So kebanyakan doktor pakar gastro pakar usus ni bila usia meningkat lebih daripada 50 memang kita akan sarankan untuk buat ujian untuk colorectal cancer. Nombor tiga, kalau kita ada polip. Polip ni macam ketumbuhan yang belum jadi kanser, tapi dia ada potensi untuk jadi kanser. Kalau pernah didetect sebelum ni, so risiko untuk dapat kanser tu lagi tinggi. Nombor empat is kalau ada sejarah keluarga. Terutamanya keluarga yang kita panggil first degree, ayah, ibu, adik-beradik yang paling rapat, kan. So kalau ada sejarah keluarga tu memang dah wajib dah untuk ahli keluarga pun kena screen untuk kanser usus ni. Nombor 5, dia ada beberapa penyakit-penyakit lain macam inflammatory bowel disease, Peutz-Jeghers syndrome, tapi yang tu secara spesifiknya lah. So mereka ni yang berisiko tinggi untuk dapat. Untuk mereka yang berisiko ni, apa antara faktor yang menyebabkan mereka berisiko untuk terkena kanser colorectal ini? So faktor-faktor itu yang kalau daripada segi akademik kita untuk tengok semua kajian-kajian and the last 30-40 years ni memang dah tengok apa risiko untuk kanser colorectal ni. So kita boleh bagikan kepada dua, satu yang kita tak boleh ubah, satu yang kita boleh ubah. Yang tidak boleh ubah macam yang dikatakan tadilah, lelaki, usia meningkat, jantina semua. Yang boleh ubah ialah banyak ada kena-mengena dengan cara hidup kita. Sama ada kita aktif ke tak aktif. Kalau kita buat exercise, kita aktif, kan, dia akan orang kata lagi efisien kat sistem penghadaman kita. Nombor dua, kalau kita merokok memang dah sasar dia tunjukkan akan meningkatkan kanser. Bukan saja kanser colorectal tapi semua kanser. Nombor tiga is pemakanan kita. Kalau kita tak makan serat, kan, tak makan sayur, tak makan buah, and kalau kita banyak makan makanan yang berproses tinggi. So yang tu semua dah ditunjukkan meningkatkan risiko untuk, and risiko ni yang kita boleh ubah. Risiko tersebut yang kita boleh ubah. Sebab itulah kita sering kali menggalakkan kepada masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup dan juga gaya pemakanan yang sihat seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekali lagi, sebenarnya kita nak war-warkan kepada penonton-penonton kita semua bahawa kita sekarang ini sedang membuka ruang untuk anda menghubungi kami untuk kita berkongsi ataupun bertanyakan soalan dan juga pandangan kepada pakar kita di studio pada malam ini. Anda boleh dapatkan nombor telefon di kaca televisyen anda 0322829855. Okey, kita nak teruskan perbincangan. Doktor, mungkin kita dah fahami sedikit berkenaan kanser colorectal dan mungkin juga untuk kita perjelaskan kepada masyarakat berkenaan simptom-simptom yang mungkin mereka perlu ketahui yang berkait rapat dengan kanser ini, doktor. Simptom-simptom tu, gejala-gejala ni yang ada kaitan dengan risiko yang tadi itu jugalah. Kalau anda lelaki, you have to kena betul-betul cakna lah pada simptom-simptom ni. Satunya ialah kalau berat badan kita menurun, kalau menyusut. Ada setengah orang berat badannya menurun, kita happy, tapi ada sebab di belakang tu, kan. Terutamanya kalau memang yang bukan disengajakan. Kalau macam kita sengaja, kita buat exercise, jaga diet semua, memang sengaja dan okey, tak ada masalah. Tapi yang makin menurun ni. Okay. Nombor dua, kalau sakit perut yang berpanjangan. Kalau lepas 2 minggu, 3 minggu still ada sakit perut, dia mungkin bukan saja gastrik, kan. Biasa orang sakit perut gastrik, kan. So mungkin ada sebab yang lain. Nombor 3 ialah apa kita panggil altered bowel habits, ialah perubahan pada tabiat pembuangan air besar kita. Sama ada dia bertukar jadi lebih kerap cerit ataupun lebih kerap sembelit ataupun dia sekejap cerit sekejap sembelit macam tu. So nombor 4
yang dramatik sikit lah bila kita nampak darah dalam najis tu. Yang tu yang banyak orang datang ke doktor. Tapi kalau boleh kita nak detect sebelum terjadi yang ni. Tapi darah dalam najis tu dia akan jadi dalam satu durasi yang berpanjangan ataupun dia kadang-kadang berlaku, sebab kadang-kadang kita ada dengarkan situasi ataupun mungkin rakan-rakan yang mengadu ke kan. Jadi macam mana nak tahu, nak membezakannya tu kan, tahap mana untuk kita perlu bawa diri kita ke hospital ke klinik ke untuk diagnose kanser. Dia biasanya cerita dia macam ni. Dia kata contoh satu pasien saya, dia ada buang air tu, dia nampak darah tapi sikit je kan, macam spotting je. Lepas tu buat tak tahu je lah kan, sebab sikit kan. Tapi bila dia buat medical check up untuk benda yang lain, lepas tu baru dia mention tu kat doktor tu suruh periksa, lepas tu kita jumpa kanser macam tu. Doktor, sebenarnya sekarang ini kita ada seorang pemanggil, difahamkan pemanggil kita daripada Melaka. Abdul Ghani daripada Melaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Baik, Waalaikumsalam. Saya seorang cancer survivor daripada colorectal cancer lah. Saya ada standing group. And then saya dah bebas cancer. Saya nak tahu daripada doktor, kebaran kalian untuk dia kembali berapa persen? Okey, baik, terima kasih. Ini memang soalan famous juga ni untuk pesakit kanser. Kebaran kalian untuk sel kanser itu kembali. Okey. So kanser ni memang boleh kembali. Memang tak dinafikan ada pasien yang dah ada kanser, kita dah rawat, pembedahan ke surgery, kemo semua, tapi dia akan datang balik. So yang penting kat sini ialah the treatment untuk kanser tu dah berjalan, tapi pemantauan selepas itu. So kebanyakan pasien walaupun bila kita test, kita buat check up untuk pre-cancer yang polip ni semua, dia akan masuk satu program yang kita akan pantau balik selepas 6 bulan, selepas tahun, selepas 2 tahun macam tu. So yang pentingnya ialah to make sure yang kita tak tinggal dalam proses pemantauan ni atau proses surveillance ni. Dan jangka masa untuk surveillance tu bergantung pada apa yang kita tengok originally. So sama ada yang pre-cancerous polyp tu dia tahap yang rendah ataupun tahap yang tinggi, ataupun jenis-jenis kanser pun yang kanser yang berlainan dia punya tahap pemantauan tu lagi cepat. Okey doktor, untuk kanser survivor seperti Encik Abdul Ghani tadi, untuk beliau mencegah daripada kanser usus besar ini kembali, bagaimana? Adakah sama juga seperti langkah mencegah untuk golongan-golongan yang lain doktor? Sama juga, cuma dia punya naratif is kalau dah ada kanser tu, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat ni semualah. Okay? So yang tu akan mengurangkan risiko. Tapi risiko untuk terjadi tu memang secara semula jadi akan meningkat. Ada gantung yang risiko yang kita tak boleh ubah tu. Kalau usia meningkat memang risiko tu akan meningkat. Kalau jantina lelaki dan lain-lain. Sebabnya dia dalam cell turnover tu yang dia the quality dan campur genetik semua lah. Itulah yang menyebabkan kanser tu sebenarnya itu tidak boleh dikawal. Cell turnover tu kita cuma boleh mengurangkan sahaja dengan pengamalan gaya hidup yang sihat. Tapi kita ikhtiar kan. So kita cuba kurangkan benda semua dengan gaya hidup sihat. Bagaimana cara untuk mendiagnose kanser kolorektal ni? Apakah antara metodnya, mesin-mesin yang diguna pakai untuk diagnose pesakit? Dia ada cara-cara dia, ada banyak cara. Satu yang kita panggil yang non-invasive, satu lagi yang invasive. So bagi masyarakat umum, biasanya yang non-invasive ni kita akan test najis doang. Sama ada darah ke tak ada darah. Kalau bila kita test tu bagi sampel najis sikit dan kita akan masuk reagent dia semua dan kita boleh tahu ada darah ke tak ada. Tapi kalau ada darah pun tak semestinya ada kanser. Ada banyak perkara lain yang boleh sebabkan darah. Tapi apa yang penting kalau ada darah tu dia beritahu kita kita kena investigate lebih lanjut. Dan cara kita investigate lebih lanjut ni ialah through the invasive procedure tu ialah yang colonoscopy yang masuk terowong teleskop daripada bawah tu. Yang tu tak susah sebenarnya tapi banyak orang takut. Saya dengar pun takut.
Macam seriau je bunyi itu. Cakap je semua orang tak nak lah, gelilah, takutlah, risau, malulah kan, all these things kan. So dia, tapi sebenarnya yang ujian kolonoskopi itu dia actually very simple. Yang susahnya ialah pada sebelum ujian tu, sebab kita kena prepare bowel kita. Kena bagi betul-betul bersih supaya permukaan tu kita boleh tengok dengan jelas lah. Kalau just ada selaput, najis semua, tak nampak permukaan dia sendiri kan. So dia punya part yang susah is bowel preparation sebelum tu. Yang bila kita buat ujian kolonoskopi tu is very simple. Kita akan bagi ubat untuk tidur, akan mengantuk mamai semua. Lepas tu ada pelincir dan kita masukkan teropong tu. Biasanya orang tak ingat. Biasanya dia masuk tu dah relax, cakap-cakap sikit. Lepas tu dah bagi ubat tu, dia tidur. The next thing orang ingat, dia orang dah kat recovery. So dia macam minor surgery lah kan? Dia tak kira surgery pun, dia prosedur saja. Dia kira prosedur je sebenarnya. Berapa lama prosedur dia tu? Biasanya dalam 15-20 minit kalau tak ada apa-apa yang kita nampak. Kalau ada nampak polip ke, yang kita nak buangkan polip tu, mungkin ambil masa lebih sikit lagi. Yang lama biasanya masa menunggu. Kan? Betul. Sebab dalam satu hari tu tengok center, ada center yang buat 5, ada yang buat 10, 20 kan. So masa menunggu tu yang lama. Okey, doktor, kita ada seorang lagi pemanggil daripada Kedah, iaitu Encik Izwan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ajukan soalan kepada doktor kita pada pagi ini. Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak bertanyakan macam keadaan saya bila saya makan benda yang pedas, saya sakit perut. Rasa najis berdarah. Okey, sakit perut saya tu berlarutan sampai 4 ke 5 hari. Lepas tu dalam 1 minggu memang 4-5 hari. Minggu depan pun benda yang sama berulang-ulang. Benda ni dah berlarutan 2-3 tahun dah. Adakah saya ni boleh diklasifikasikan sebagai kanser? Okey, terima kasih Azhar. Okey, terima kasih Encik. Sekejap, doktor ada soalan susulan nak ditanyakan? Tak ada? Ke boleh? Boleh juga. Boleh je, okey. Boleh, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Izwan. So, soalan ni pun biasa kita jumpa kat klinik. Kat klinik biasanya kata bila makan tu pedih, bila makan tu dia cerit-berit. Tapi yang tu part tu yang memang penting untuk jumpa doktor dulu. Sebab simptom yang Encik Izwan katakan tadi kemungkinan besar dia lebih kepada bahagian atas, bahagian perut, bukan bahagian usus. Tapi bila berjumpa doktor, dia akan tanya banyak soalan lagi lah. Umur berapa, tabiat makan macam mana, aktiviti macam mana, bila sakit ni apa yang buat, apa yang kurangkan sakit ni. So dengan info-info ni, doktor boleh pinpoint bahagian mana yang sakit sebenarnya. Sama ada bahagian perut ataupun bahagian usus. So macam Encik Izwan tadi tu bunyi more macam bahagian perut. Mungkin pada gastritis, peptic ulcer disease, all these things. So saya rasa elok Encik Izwan jumpa doktor dulu untuk kita, dan kita boleh decide ujian mana yang penting, sama ada teropong daripada bahagian atas ataupun untuk saringan kanser usus. Okey, doktor. Tadi kata dia banyak makan pedas Ya. Boleh jadi ke? Pemakanan berkait rapat juga doktor. Malaysia suka pedas kan? Pemakanan tu dia banyak pada simptom pada gastrik sebenarnya. Gastrik dengan reflux. Cuma sekarang ni makanan pedas kita banyak yang bercampur dengan preservatif dan ni semua. Itu puncanya lah sebenarnya. So yang tu pun salah satu benda yang diwar-warkan kemungkinan boleh sebabkan kanser usus. Tapi bukan pada makanan yang pedas je. Kebanyakan makanan kita sekarang semua dah ada preservatif, bahan-bahan yang dibenarkan kan. Okey doktor. Bagaimana untuk kita berikan saranan kepada masyarakat doktor untuk kita melaksanakan saringan secara berkala doktor. Ialah kita tidak mahu apabila kita mendapat simptom-simptom dan bila kita jumpa doktor kita dah berada di tahap keempat, tahap yang serius doktor. Jadi mungkin sedikit saranan daripada. So the idea is kita sebelum dapat kanser tu kita dah detect yang pre-cancer, yang polip ni. So yang tu yang kebanyakan
pusat-pusat perubatan kat dalam dunia ni lah dah bermula ke arah tu. So kita cuba cegah sebelum terjadi. Betul. Dan cara nak cegah tu ialah melalui ujian saringan. Ujian saringan ni sama ada yang buat ujian pada najis tu ataupun kalau risiko dia nampak medium atau high risk, kita buat kolonoskopi tu terus. Tapi benda ni bukan baru, dah lama juga. 10-15 tahun ni memang dah diketahui. Cuma uptake daripada masyarakat tu kurang. So macam alasan sama jugalah, takut. Tak serius. And nombor 3 is memang tak rasa apa. Kalau sebelum pre-cancer ni memang tak rasa apa. Tapi kalau kita boleh buat ujian saringan ni, kita akan prevent cancer. Susah 1 hari daripada kita susah 2-3 tahun dengan kanser kan, macam tu. And dia banyak dia punya add-on effect je pada ekonomi, quality of life kita dan lain-lain. Betul. So siapa-siapa yang umur sekarang ni sarannya dia umur 50 ke atas. 50 ke atas cuba jalankan. Baik. Saya pasti apa yang ditekankan oleh doktor adalah mencegah lebih baik daripada mengubati, doktor. Untuk kita sentiasa mengamalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dan jangan lupa untuk bersenam, doktor. Untuk kita terus sihat dan kita mencegah daripada penyakit-penyakit seumpama ini. Saringan juga. Ya, saringan paling diutamakan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rafiz Abdul Rani, pakar perunding gastroenterologi UiTM Private Specialist Center UPSC atas kongsian pada pagi ini, doktor. Terima kasih. Okey. Kita nak bawa penonton kita ke Map Malaysia hari ini untuk kita tinjau ramalan cuaca bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, berdasarkan analisis model-model cuaca, penumpuan angin monsun dijangka akan berlaku di pantai timur dan juga utara Semenanjung sehingga ke 28 November 2023. Dan keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan berkenaan dalam tempoh tersebut. Justru itu Map Malaysia telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan. Baik, pertama kita akan lihat amaran bagi negeri-negeri pantai timur Semenanjung Malaysia. Map Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat buruk melibatkan utara di negeri Kelantan, keseluruhan di negeri Terengganu serta di daerah Kuantan di negeri Pahang, serta amaran peringkat waspada bagi daerah-daerah yang dilorotkan dengan warna kuning. Dan bagi negeri-negeri pantai timur ini, amaran akan buka kuasa sehingga ke 24 November 2023. Manakala di utara Semenanjung Malaysia, Map Malaysia juga mengeluarkan amaran peringkat waspada melibatkan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga sebahagian besar utara di negeri Perak. Baik, dalam tempoh ini kita menjangkakan keadaan cuaca lembap, hujan berterusan boleh berlaku bagi negeri utara dan juga pantai timur Semenanjung Malaysia. Bagi utara, amaran berbuka kuasa sehingga ke hari ini saja, insya-Allah 23 November 2023. Baik, selain itu juga di kawasan perairan juga telah dikeluarkan amaran, iaitu amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua kerana di kawasan perairan Laut Cina Selatan terus menerima angin tiupan yang agak kencang. Angin daripada arah timur laut yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga pastinya boleh mencapai 4.5 meter dan amaran ini melibatkan kawasan perairan Condor dan juga Reef North dan ianya adalah berbahaya kepada bobot kecil serta sukan dan resort, aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Baik, dan amaran ini juga buka kuasa sehingga ke 24 November 2023. Jadi kepada anda semua diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan juga apa juga amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Baik, seterusnya kita akan balik ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca apa yang berlaku pada ketika ini di Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, keadaan hujan yang berlaku sejak malam tadi sudah pun beransur-ansur reda. Pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung disertai dengan hujan renyai terutamanya di bahagian pantai barat yang melibatkan di negeri Selangor, Kuala Lumpur, di negeri Sembilan dan juga Pahang. InsyaAllah hujan yang berlaku di pantai barat ini akan beransur sedikit masa lagi. Tetapi di negeri Kelantan kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan kembali berlaku kerana kelompok awan aktif yang berlaku di kawasan perairan di negeri Kelantan ini akan memasuki kawasan daratan. Jadi di bahagian utara di negeri Kelantan akan mengalami keadaan cuaca lembap sedikit masa lagi. Menjelang ke petang nanti, Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan
cuaca lembap akan berlaku. Hujan boleh berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia, daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor pada petang nanti. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini alhamdulillah dalam keadaan cerah, kecuali keadaan mendung berlaku di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau, dan kita menjangkakan keadaan ini akan memasuki kawasan daratan. Jadi bahagian Tawau dan juga Sandakan akan mengalami keadaan cuaca hujan di satu tempat sedikit masa lagi. Keadaan yang berbeza di negeri Sarawak. Kalau di Sabah dalam keadaan cerah, tetapi di negeri Sarawak keadaan lembap kini berlaku. Banyak hujan kini berlaku di bahagian barat yang melibatkan Kuching, Serian, Samarahat, di bahagian Sibu, Mukah, Betong, Sri Aman dan juga Bintulu. Keadaan lembap ini boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti, dan pada petang nanti hujan akan berlaku seperti semenanjung. Hujan akan berlaku di kedua-dua negeri, melibatkan di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak pada petang nanti. Baik, ini saja yang dapat saya kongsikan dengan anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Desa, jom bersama-sama selamat pagi Malaysia pada 24, 25 dan 26 November 2023 sempena dengan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya di Anjong, Floria, Putrajaya. Pelbagai pengisian kami sediakan untuk anda. Jumpa anda di sana. Okey penonton, sudah pastinya sekarang ini kita akan terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita di negeri Sabah, ialah untuk kita memahami situasi semasa dalam monsun timur laut ini. Kita nak ketahui juga apakah antara kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Sandakan khususnya dalam menepani situasi kemungkinan banjir yang akan berlaku. Terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita di Sabah iaitu Maznan Yunus. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Pagi ini kita bawakan cerita pagi Sabah dari Sandakan Sabah. Susulan monsun timur laut ataupun MTL yang dijangka bermula November ini hingga Mac tahun hadapan. Angkatan Pertahanan Awam APM sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan akibat perubahan cuaca ataupun risiko yang akan mengakibatkan banjir di kawasan Sandakan ini. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapsiagaan APM, kita bersama dengan Pegawai Pertahanan Awam Sandakan, Kapten Sulaiman Salama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, kita ingin tanyakan Tuan mengenai kesiapsiagaan APM menghadapi monsun timur laut ini. Baik. Terima kasih PRTM khususnya. So far apa yang saya boleh kongsikan di sini, kita di peringkat APM Sandakan telah mempersiapkan kita punya tim dalam mendepani monsun timur laut ini dalam kaedah kesiapsiagaan dari segi mental dan fizikal kita dengan latihan-latihan kendiri ataupun intensif yang telah kita buat sebelum ini, dan ia akan berterusan juga dalam tempoh MTL yang akan datang ini agar kesiapsiagaan anggota kita itu mendepani apa-apa pengoperasian dapat dideploy anytime lah. Begitu juga dengan aset-aset kita, baik peralatan berenjin maupun darat dan air,
serta unit-unit lain-lain seperti selam scuba, komunikasi dan tim-tim pengurusan PPS dan unit-unit drone, semua itu telah kita siapkan dan telah kita latih menggunakan metod-metod dalam mendepani MTL tersebutlah. Baik, mungkin Tuan boleh kongsikan juga mengenai anggota APM setakat ini dan sukarelawan yang bersama dengan APM untuk menghadapi monsun Timur Laut ini? Baik, so far yang saya boleh katakan sini untuk APM Sandakan saja kita ada 155 kekuatan yang mana dalam tempoh 24 jam kita boleh atur gerak seramai 45 orang. 48 jam kita akan top up lagi ke 30 dan seterusnya ke 72 jam ataupun hari ketiga kita akan top up saat sehabisnya itu. Melihat kepada kesesuaian dan tahap keperluan anggota di satu-satu tempat dan juga mengikut kes-kes bencana itulah. Okey, akhir sekali mungkin sedikit nasihat daripada Tuan kepada orang ramai, khususnya yang berada di tebing sungai ataupun di tepi laut ni. Baik, yang pertamanya pastikan alert concern terhadap maklumat membuat banjir, terutama di media sosial yang sering kali diwar-warkan. Kemudian sekiranya terjadi bencana ataupun kenaikan air, jangan berlengah lagi, maklumkan kepada pihak-pihak berkuasa untuk direspon ataupun untuk kita mengambil tindakan segera. Baik, terima kasih Kapten. Baik, Mat. Okey, kepada orang ramai juga dinasihatkan untuk lebih berwaspada sebenarnya ketika tempoh monsun Timur Laut ini berlaku dan PK dengan ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekian cerita pagi Sabah untuk hari ini. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Baik. Terima kasih sahabat pelapor kita Maznan Yunus atas perkongsian cerita pagi dari Sabah. Tadi kita dah mendengar bagaimana kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sandakan dalam menghadapi monsun Timur Laut, dan sekarang ini kita akan mengetahui juga bagaimana dari segi kesiapsiagaan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Terengganu dalam menghadapi situasi semasa sekarang ini. Ialah sebab kita sedia maklum Terengganu merupakan antara negeri yang terjejas pada ketika ini disebabkan situasi banjir, dan sekarang ini kita akan bersama dengan Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Terengganu secara Google Meet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Tuan. Baik Tuan, kita sedia maklum Tuan, situasi di negeri Terengganu setakat 4 petang jam semalam, kita sedia maklum 31 PPS telah pun dibuka, dan bagaimana untuk kita gambarkan kepada seluruh masyarakat Malaysia situasi di PPS pada ketika ini dari segi jumlah mangsa dan sebagainya Tuan? Okay, terima kasih Munawar sudi menjemput saya lah untuk bersama-sama dengan SNM pada pagi ini. Okay, untuk makluman, banjir di negeri Terengganu bermula pada hari Isnin lepas lah, yang mana telah mengakibatkan daerah Kuala Nerus dan Kuala Terengganu yang paling teruk terjejas. Setakat pagi ini, sebanyak 5 daerah masih terkesan dengan bencana banjir yang melibatkan sebanyak 29 pusat pemindahan, 927 ketua isi rumah dan 3,581 orang mangsa lah yang masih berada di pusat pemindahan setakat jam 8 pagi tadi. Walau bagaimanapun Munawar, kalau kita tengok cuaca di negeri Terengganu ni, pagi ni keadaan cuaca masih mendung lah, masih mendung. Bagaimanapun pihak kami di APM masih mengambil langkah berjaga-jaga sebab kita sedia maklum bahawa meteorologi telah mengeluarkan amaran hujan lebat untuk zon pantai timur ni dia akan berterusan sehingga hari esok 24 hari bulan. So kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jagalah. Okey, bagaimana pula dari segi kesiapsiagaan APM sendiri, dari segi keanggotaan serta kekuatan aset di darat dan juga air dalam menghadapi monsun Timur Laut untuk negeri Terengganu, kalau boleh Tuan kongsikan? Okey, bagi skop negeri Terengganu, APM telah ialah dari awal tahun sampai sekarang kita telah melaksanakan pelbagai latihan lah kepada anggota-anggota kita. Dari segi jumlah keanggotaan, seramai 750 orang pegawai dan anggota kita siapkan untuk menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut pada kali inilah, yang melibatkan sebanyak 63 buah bot dan 42 kenderaan darat pelbagai jenis lah, termasuklah lori, van, 4x4. Untuk kenderaan darat tu kita telah siapkan sebanyak 42 unit. Okey, dari segi keanggotaan Tuan, bagaimana? Mungkin ada pertambahan dari segi sukarelawan juga untuk memperkuatkan lagi jumlah dan juga kekuatan secara keseluruhannya Tuan?
Okey, macam saya nyatakan tadi, setakat ini di Negeri Terengganu kita menyediakan seramai 750 orang pegawai dan anggota yang telah kita latih bermula dari awal tahun hari itu, dan kita insyaAllah kita akan sekiranya keadaan memerlukan, kita akan dapatkan bantuan daripada luar lah. Setakat banjir yang berlaku sekarang sehari dua ni, dengan jumlah kita ada yang kita ada ni, alhamdulillah kita mampu menampung operasi sedia ada lah. Alhamdulillah. Okey, Tuan, dalam kita menilai situasi semasa sekarang ini, ialah kita difahamkan jumlah PPS yang dibuka pada ketika ini telah pun berkurangan, namun masih lagi berada dalam langkah berjaga-jaga seperti mana amaran yang dikeluarkan oleh Med Malaysia. Dan mungkin juga kita boleh berikan kefahaman kepada masyarakat di negeri Terengganu di mana antara lokaliti yang dikategorikan sebagai hotspot kawasan banjir yang menjadi pemantauan utama APM, Tuan. Okey, sebenarnya kawasan hotspot di negeri Terengganu ni banyaklah. Kita sebenarnya bekerjasama dengan pelbagai agensi, dan agensi teknikal daripada JPS sebanyak 262 hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu lah. Maknanya banyak 262, dan kita sentiasa melaksanakan pemantauan secara berterusan bergantung kepada amaran cuaca yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi. Okey, dari sudut pemantauan, Tuan, tadi kami ada kongsikan kepada penonton bagaimana kesiapsiagaan APM Sandakan dalam menghadapi monsun timur laut menggunakan drone untuk aspek pemantauan. Adakah kegunaan drone juga turut dilaksanakan di negeri Terengganu, Tuan? Okey, untuk makluman Munawar dan semua pendengar SPM, sebenarnya unit drone ada di setiap negeri lah, dan Terengganu tidak terkecuali. Dan kita juga ada engagement dengan NGO yang mana mereka ada menyediakan drone. Dan sekiranya keadaan memerlukan, dan kita akan invite sekali pihak NGO untuk bekerjasama dengan kita memantau keadaan banjir di negeri Terengganu ni, Munawar. Okey, saya difahamkan seperti yang Tuan nyatakan tadi, ialah keadaan bagi menghadapi situasi monsun timur laut ini, kesiapsiagaan daripada APM sendiri telah dilaksanakan sejak awal tahun lagi. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan juga kepada seluruh masyarakat berkenaan dengan pelan mitigasi dan juga langkah keselamatan yang telah dirangka dan juga telah dilaksanakan bagi memastikan situasi ini benar-benar dalam keadaan yang terkawal, Tuan. Okey, kalau ikut dalam MKN 20, kita sebenarnya dalam pengurusan bencana ni kita merujuk kepada pengurusan bencana MKN 20 lah. Dalam pengurusan MKN 20 tu tahap bencana terbahagi kepada 3. Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 lah, yang mana melibatkan peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat pusat. Okey, di peringkat daerah, pengurusi jawatan kuasa bencana adalah DO dan disekretariatkan oleh pihak APM sendiri. Di peringkat negeri, pengurusi jawatan kuasa bencana adalah Datuk SUK dan disekretariatkan oleh pihak APM. Okey, dan dari segi persediaan kita di peringkat negeri, untuk makluman semua pendengar, di negeri Terengganu kita mengadakan sekurang-kurangnya 2 kali mesyuarat pengurusan bencana peringkat negeri, yang mana di situ kita akan mengkoordinasikan setiap agensi lah berkaitan dengan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, persediaan pusat pemindahan dan respon yang kita akan laksanakan. Okey, itu antara pelan mitigasi yang telah pun dirangka dan juga dilaksanakan. Dan kita difahamkan juga APM merupakan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana khususnya banjir di negeri Terengganu. Bagaimana kerjasama strategik dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Med Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jawatan Bomba dan Penyelamat, khususnya dalam kita menilai keadaan cuaca pada ketika ini dan memastikan segalanya berada dalam keadaan lancar, selamat dan juga terkawal kepada masyarakat, Tuan? Okey, Munawar, macam yang saya nyatakan tadilah, di peringkat negeri kita memang melaksanakan mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri lah, yang dipengerusikan oleh Datuk SUK sendiri. Di situ kita akan mengenal pasti, satu yang macam saya nyatakan tadi, kawasan hotspot, kekuatan anggota dan logistik. Yang ketiganya, ketersediaan pusat pemindahan. Di situ kita akan berbincang di mana kekurangan yang perlu dibuat penambahbaikan, dan sebelum berlakunya monsun timur laut, perkara-perkara yang berkaitan kita akan ambil tindakan secara efektif lah. Dan di situ sebelum bermulanya monsun, kita pastikan semua
semua kemudahan di pusat pemindahan telah dilengkapkan. Dan untuk makluman juga, sebelum bermulanya monsun Timur Laut, pihak JKM telah menghantar bantuan-bantuan ataupun bekalan makanan ke Pengkalan Hadapan supaya tindak balas yang lebih cepat dapat diambil sekiranya berlaku bencana lah. Maknanya apabila mangsa berpindah ke pusat pemindahan, ketersediaan barang-barang telah ada di pusat pemindahan tersebut. Okey, bagaimana pula Tuan dari segi aspek keselamatan anggota-anggota pertahanan awam sendiri, ialah menilai situasi semasa keadaan banjir dan juga dari segi prosedurnya untuk memastikan bukan sahaja keselamatan mangsa banjir namun secara keseluruhannya keselamatan untuk anggota-anggota APM. Okey, bagi kami pihak APM memang kita menekankan aspek keselamatan lah, terutamanya kepada pegawai dan anggota kita yang keluar bertugas. Macam saya nyatakan tadi, memang kita mengadakan latihan bermula daripada awal tahun kepada anggota-anggota kita. Dan untuk penugasan banjir, selain banjir, lain-lain kes berkaitan kecemasan, anggota yang hendak keluar bertugas, kita pastikan mereka memiliki kemahiran yang berkaitan lah. Maksudnya sebab APM ni terlalu ramai anggota sebenarnya. Dan kita akan pastikan mereka yang keluar bertugas tu mendapat latihan yang sepatutnya. Latihan yang sepatutnya dan mempunyai tubuh badan yang sihat. Okey, bukan saja anggota APM ini bertugas atau berperanan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir, namun juga kalau visual yang kita kongsikan kepada penonton pada ketika ini turut menangkap ular yang bersaiz sangat besar, ular sawa. Wow. Dan visual ini berlaku di mana Tuan? Di Setiu, Munawar. Berlaku di Setiu pada hari Selasa lepas. Pihak APM dapat panggilan daripada penduduk kampung berkaitan dengan adanya ular sawa di kawasan tersebutlah, dan kita bersama anggota pergi menangkap ular sawa tersebut. Dan berat dia hampir mencecah 70 kg pada waktu itulah. Bersama. Dan ada juga kes kedua selepas yang ular sawa menelan kambing ni, ada kes kedua di Barat. Kes yang sama, tapi mangsa dia bukan kambing tetapi seekor angsa. Okey Tuan, ini satu perkara yang kita perlu war-warkan kepada masyarakat untuk kita cakna terhadap aspek keselamatan, bukan saja keselamatan semasa banjir tetapi juga melibatkan binatang-binatang yang berbisa dan juga berbahaya seperti ular dan sebagainya Tuan. Betul. Untuk orang ramai, saya menasihatkan biasanya bila berlaku banjir ni, selepas banjir surut, kebanyakan ular dia akan mencari penempatan baru. Sebab penempatan sedia ada dia telah terjejas. Maknanya sebelum berpindah masuk ke kediaman masing-masing, saya menyeru kepada orang ramai agar memeriksa di sekeliling rumah, terutama di bawah almari, di dapur, tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa ni lah, terutama ular-ular. Okey. Baik Tuan, mungkin ada sedikit nasihat dan juga saranan kepada masyarakat khususnya untuk sentiasa memberikan kerjasama kepada anggota-anggota keselamatan yang terlibat, dan khususnya ialah kadang-kadang bila dalam situasi banjir ni kadang masyarakat tak nak berpindah Tuan sebab sayangkan harta benda dekat rumah tu, takut nak tinggalkan rumah. Jadi ada nasihat daripada Tuan sendiri kepada mangsa yang terjejas pada ketika ini Tuan? Okey, di negeri Terengganu ni kalau kita tengok setiap tahun memang akan berlaku banjir. Dan ada orang pun mentafsirkan banjir ini sebagai pesta di hujung tahun lah. Tapi nasihat kami APM kepada penduduk-penduduk, jangan jadikan banjir sebagai tempat mainan lah. Jaga keselamatan terutama kepada kanak-kanak yang masih kecil. Kadang-kadang apabila mereka bermain dengan air tu, kita tak tahu kebarangkalian buruk yang akan berlaku sekiranya kita lalai terhadap keadaan semasa. Kepada penduduk-penduduk juga, sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa atau agensi yang datang tu untuk berpindah, segeralah berpindah ke pusat pemindahan yang telah digazetkan. Di pusat pemindahan tu sebenarnya semua kelengkapan kita telah sediakan. Sama ada dari segi makanan, tempat tinggal, semuanya lengkap lah. Dan sekiranya mendapati kawasan mereka telah
menaiki air, segeralah berpindah ke pusat pemindahan tanpa menunggu agensi penyelamat sampai terlebih dahulu. Baik. Itu saranan yang pastinya sering kali kita war-warkan kepada semua masyarakat untuk kita bersama-sama memberikan kerjasama kepada anggota keselamatan dan juga sentiasa bersiap siaga dalam situasi monsun Timur Laut ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Terengganu. Terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih juga Munawar. Alhamdulillah. Baik penonton, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda, iaitu bagaimana kesiapsiagaan APM, khususnya APM Negeri Terengganu dalam menghadapi situasi monsun Timur Laut pada ketika ini. Kita akan berehat seketika, tapi terlebih dahulu kita nak saksikan segmen Biar Betul untuk kita menangkis berita-berita palsu yang tersebar luas. Lembaga Tabung Haji tampil mengingatkan pendeposit untuk sentiasa peka dan berhati-hati dengan pautan yang mencurigakan. Hal ini ekoran wujud laman web www.tabunghaji.net dengan menggunakan nama dan logo tabung haji seolah-olah menawarkan perkhidmatan yang sama. Ternyata ini adalah palsu. Menurut tabung haji, laman web ini adalah palsu dan bukan di bawah kendalian TH. Begitu juga laman Facebook Tijari Tabung juga bukan di bawah kendalian tabung haji. Hati-hati, jangan jadi mangsa skamer. Pendeposit tabung haji boleh layari laman web Tijari yang betul di www.tijari.com.my atau www.tabunghaji.gov.my. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Terutama Encik Yasir Arafat sudah pun tiba di perkarangan pintu utama Stadium Negara, disambut oleh pengerusi jawatan kuasa sambutan Saudara Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berhimpun pada petang ini untuk menyatakan sokongan kita yang padu dan bulat dan untuk menyampaikan mesej ini dengan terang. Pertama, kepada rakyat Palestin bahawa kerajaan dan rakyat Malaysia bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin. Malaysia terus konsisten mempertahankan hak asasi rakyat Palestin. Pastinya bersama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kunjungan beliau ke Riyadh bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC baru-baru ini adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan dalam menyatakan pendirian kepada dunia berhubung isu tersebut. Ketegasan Malaysia tidak bermusim apabila berlaku konflik yang memuncak di Asia Barat tersebut. Sebaliknya, tidak berubah sejak dahulu lagi. Bagi Datuk Seri Anwar, keteguhan pendirian beliau tidak pernah pudar sejak berkecimpung dalam arena politik negara. Beliau akan terus lantang bersuara mengenai isu Palestin atas nama kemanusiaan dan keamanan bersama dunia. Krisis Gaza yang sangat memprihatinkan kerana pendirian kita ialah menghentikan segala bentuk serangan dan keganasan yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa, termasuk wanita dan anak-anak. Ketegasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel turut mendapat simpati rakyat negara ini. Solidariti warga Malaysia diterjemahkan menerusi bantuan yang telah wujud sejak dahulu dikendalikan beberapa NGO. Kebersamaan pemimpin dan rakyat bersatu hati menjadi pemangkin yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai langkah kecil Malaysia dalam isu geopolitik di Asia Barat, sekaligus dapat membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin.
Okey, baik, itu solidariti bersama Palestin yang kita akan terus kerapkan untuk memperbanyakkan lagi. Walaupun sekarang ini sudah diumumkan ada gencatan senjata, kita perlu terus sampaikan ataupun panjatkan doa kita ke hadrat Ilahi untuk sentiasa melindungi mereka yang tertindas, terutamanya berada di Gaza. Jadi hari ini, selain daripada itu juga kita nak berkongsi kepada anda bagaimana untuk menjaga kesihatan badan anda bersama dengan produk jamu jelita. Tapi apakah produk kita bawa pada hari ini? Sama-sama kita saksikan video ini terlebih dahulu. Sebagai suri rumah, kerja memang takkan pernah habis. Nak mengemas, memasak, bersihkan halaman dan macam-macam lagi. Ada kalanya badan cepat penat, kurang bertenaga. Risau tak dapat beri yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Sekarang tak lagi. Saya amalkan jus tradisi wanita jamu jelita. Diperkaya dengan puraria mirifika, kurma, manja kani, kacang Fatimah, madu, delima dan macam-macam lagi. Jangan lupa dapatkan jus tradisi wanita. Hanya yang baik dari jamu jelita. Baik, jus tradisi wanita hari ini kita bersama dengan Atira Samsudin, pegawai pemasaran jamu jelita untuk berkongsi berkenaan dengan produk kita bawakan hari ini. Atira, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, apa khabar Su? Sihat, Alhamdulillah. Ya. Okey, jom kita nak cerita dengan penonton berkenaan dengan produk yang dibawakan hari ini. Silakan Atira. Okey, terima kasih Su. Assalamualaikum buat semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Okey, sebenarnya yang mana tengah tengok tadi video tadi kan, sebenarnya kita sebagai wanita anda terpercaya, kita selalu risau tak boleh bagi yang terbaik buat keluarga atau pasangan kita. Jadi sebab tu terpercaya sebagai wanita, selalunya lah Atira sendirilah sebagai isteri, sebagai ibu, kita tidur paling lewat, bangun paling awal dan pastinya hal ini banyak melibatkan tenaga kita. Dahlah kita baru melahirkan anak dan sebagainya, pasti orang kata apa, dalaman tu masih belum betul-betul sepenuhnya sembuh, kita perlukan energi juga untuk secara luaran. Jadi sebab tu sebenarnya hari ini jamu kita nak buatkan satu produk yang terpercaya pastinya penonton di rumah adalah salah satu wanita seperti Atira dan juga seorang ibu dan seorang isteri. Okey, sebenarnya apa yang Atira nak share, Shu, jus tradisi wanita ni merupakan produk kita yang dah 12 tahun di pasaran. Dan ramai yang kongsi dengan Atira, anak dara boleh amalkan, ibu berpantang boleh amalkan, ibu menyusu boleh amalkan, dan rata-ratanya wanita yang perlukan makanan tambahan untuk rutin harian seperti jus kesihatan jamu jus tradisi wanita ni yang mana merupakan jus jamu moden. Ini adalah produk yang terjamin kepada anda, merupakan produk yang sangat bagus untuk anda amalkan, lebih lagi kalau anda perlukan jamu yang membantu untuk meningkatkan taraf kesihatan. Okey, sebenarnya kalau anda tengah tengok hari ini, rata-rata yang kongsikan dengan Atira, apa yang bagus tentang jus tradisi wanita ni, kalau nak tahu, kita formulasi menggunakan herba-herba yang terbaik yang antaranya adalah dongquai. Okey, dongquai adalah ginseng wanita yang bantu bekalkan tenaga, ya, bantu bekalkan tenaga. Manakala untuk akar rapat, bantu menyerikan lagi dalaman kita, dan yang terakhir juga menggunakan ekstrak manja kani, kacang Fatimah yang baik juga untuk dalaman. Okey, sebenarnya produk ini Ata akan share sekali bersama jus Tongkat Ali, tapi Ata nak cakap dulu, produk pertama kita jus Sedunia Anda Live. Okey. Seperti anda lihat di kaca TV, okey, ini adalah produk yang sebenarnya Ata nak share kepada warga-warga yang seperti seusia mak ayah Atira, sebab Ata percaya baru-baru ini Ata baca di Kerajaan Akhbar 1.7 juta rakyat Malaysia yang memasuki usia emas ada masalah penyakit berangkai. Bila cakap tentang penyakit berangkai ni, kita tahulah apakah benda yang perlu kita cegah, yang mana tak boleh banyak minum gula, tak boleh banyak makan garam, tak boleh makan seafood berlebihan. Tapi kadang-kadang mak ayah kita ni tak boleh cakap tidak. Teh tarik tu sedap sarapan pagi. Ikan-ikan kering, itu makanan kegemaran mereka lah yang Ata percaya kalau berlebihan dalam badan membebankan masalah kesihatan. Sebab Ata percaya kita ni kalau amalkan gaya hidup sihat, jaga pemakanan, pastinya menyebabkan badan kita lagi sihat, lagi terjaga luar dalam dan sebagainya. Sebab kita kalau bercakap tentang soal makan ni susah nak cakap, sebab dah menjadi kebiasaan, selera kita semuanya benda yang kita dah biasa makan. Untuk tukar rutin tu sangat susah. Dan apa yang Ata nak share kat sini sebenarnya, antara cara yang anda boleh bantu tubuh badan kita untuk sentiasa kekal sihat, bantu ada nutrisi yang kekurangan dalam badan kita isi semula dengan bahan yang terbaik, Ata sarankan anda untuk cuba produk kita jus Sedunia Anda Live, yang mana ini adalah salah satu produk yang kita formulasikan dengan menggunakan 50 buah dan herba, dan antara buah yang kita guna adalah macu berry. Anda boleh lihat dekat tepi kotak, kalau setiap kali korang beli harga dia RM89.90, dekat tepi kotak kita senaraikan 50 bahan yang kita masukkan dalam produk ni. Dan kenapa kita pilih macu berry? Sebab macu berry buah super antioksidan, yang mana ada anak-anak yang selalu cakap dengan mak ayah, mak banyak makan buah, beli buah macam ni macam tu. Sebab apa? Sebab kita tahu sebenarnya buah-buahan ni dia bantu bekalkan antioksidan dalam badan kita, dan bila antioksidan ada dalam badan kita, dia bantu untuk tapis, untuk menetralkan radikal bebas yang boleh menyebabkan kita ada ancaman masalah kesihatan. Contohnya kadang-kadang orang berusia ni, kalau orang tu ada masalah sikit bersin kat tepi, mudah untuk kita dapat dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk anda atasi adalah dengan cara amalkan makanan tambahan seperti jus Sedunia Anda Live. Dan ini adalah salah satu produk yang kalau anda nak tahu,
sebenarnya turut boleh diamalkan oleh seisi keluarga. Tapi atas sarankan kalau anda dekat rumah yang ada masalah, kadang-kadang setiap minggu kena dapatkan cek rawatan kesihatan ataupun ada masalah sendi-sendi yang naik tangga, kena pimpin tangan, kadang-kadang tu slow kan, yang solat kena berkerusi dan sebagainya. Sebab dalam ni juga kita masukkan herba dari misai kucing. Sebab macam tadi ada cakap, bila kita bercakap tentang soal pemakanan, orang yang ada masalah penyakit berangkai ni tak boleh minum gula berlebihan, tak boleh makan garam berlebihan. Tapi dah menjadi kebiasaan dia, kalau ada pagi-pagi dah biasa minum kopi panas yang manis, teh tarik dan sebagainya. Kita nak cakap tak dekat mak ayah ni mesti susah kan. Jadi kita boleh bantu mereka dengan hadiahkan produk yang baik untuk kesihatan mereka, seperti jus Surinat Life ni, yang mana dalam ni terdapat herba dari misai kucing. Misai kucing ni dia bantu untuk mengawal kadar gula dalam darah, dan misai kucing juga bantu untuk menyingkirkan lebihan-lebihan orang kata apa, toksin-toksin kan dalam badan tu. Dia bantu untuk meneutralkan dalam badan kita. Dan juga herba misai kucing ni sangat bagus untuk orang yang ada kadar bacaan gula yang tinggi dalam badan. Jadi sebab tu kalau anda perhatikan, bukan buah-buahan tinggi antioksidan je, herba-herba pun banyak. Dan macam mulberry, buah super antioksidan, merupakan buah yang paling tinggi kadar antioksidan antara buah lain. Dan alhamdulillah, ramai sangat yang pakai jus Surinat Life, semua kongsi dengan Natira. Ini adalah produk yang membantu mereka untuk ada taraf kesihatan yang lebih baik. Dan alhamdulillah juga ramai yang kongsi bahawa semenjak makan jus Surinat Life ni, mak ayah dia dah lebih bertenaga, lebih sihat. Kalau balik kampung pun dah tak nampak lagi macam dekat kerusi tu duduk je, tidak. Dah rajin, dah mula boleh berkebun, dah boleh orang kata apa, buat kerja lain dan sebagainya. Dan pastinya sebagai anak, itu yang kita nak untuk mak ayah kita. Jadi kalau anda tengah tengok hari ni dan anda nak hadiahkan sesuatu yang bermakna untuk mak bapak, boleh dapatkan jus Surinat Life ni. Kalau kat sini RM89, kalau dekat kedai jamu, dekat kios kecantikan atau belian secara online lagi murah sebenarnya. Okey, selain daripada itu, kita ada 2 produk lagi hari ini, Atira, nak kongsikan dengan penonton. Okey, kita dah bercakap tentang jus Surinat Life, jus kesihatan untuk seisi keluarga dan sebagainya. Seterusnya tadi mula-mula kita dah tengokkan, atau dah explain sikit tentang jus tradisi wanita dan juga jus tongkat ali. Jus tradisi wanita ni sebenarnya sangat sesuai untuk diamalkan, bukan sahaja orang dah berkahwin, tidak, anak dara pun boleh amalkan. Sebab pemakanan kita sekarang ni menyebabkan kadang-kadang banyak kenapa orang-orang usia muda dah mula ada masalah kitaran haid yang tidak lancar, dah mula ada masalah dalaman yang kadang-kadang tu hormon yang tidak stabil dan sebagainya, sehingga menyebabkan mudahnya penambahan berat badan, ada masalah rambut yang gugur dan sebagainya. Banyak sangat isu-isu sedemikian terjadi. Dan hal ini sebenarnya sebagai wanita tak lain tak bukan yang menyumbang kepada masalah itu adalah masalah hormon yang tidak stabil. Jadi sebab tu jamu kita sediakan jus jamu moden, jus tradisi wanita, jus kesihatan untuk semua peringkat usia wanita yang boleh diamalkan oleh anak dara, ibu menyusu, ibu berpantang, usia-usia mak kita yang ada menghampiri fasa menopause, ataupun yang nak atasi masalah bila orang ada menopause ni, dia ada masalah-masalah sedemikian kan. Anda boleh cuba jus tradisi wanita ni, yang mana jaminan dari Atira, dia tidak pahit, tidak ada bau. Atira sendiri pun waktu pantang minum, Atira adalah orang yang tak boleh benda-benda pahit tak sedap ni, tak boleh telan. Alhamdulillah jus tradisi wanita ni ada jamin rasa dia sedap, bau dia pun tidak bau pelik-pelik, tak ada bau herba dan sebagainya. Anda boleh amalkan. Dan ini juga adalah produk yang kalau anda di rumah dah berkahwin dan merancang untuk ada zuriat, sebab dalam ni dia bantu untuk kesuburan wanita juga. Kita menggunakan herba-herba yang sinonim untuk wanita, akas rapat, manjakani, kacip Fatimah, ada kunyit, ada madu, ada pelbagai lagi bahan-bahan yang terbaik untuk dalaman wanita. Dan kalau untuk perempuan, kita ada jus tradisi wanita, lelaki jus tongkat ali. Okey, artinya semenjak mendirikan rumah tangga, terperasan satu perangai lelaki adalah mereka beranggapan bahawa dengan bangun pagi, okey kita buat kerja semua, kita makan semua, okey minum air, dah cukup dah. Sebenarnya dalam badan kita perlukan juga makanan tambahan sebenarnya. Sebab kita menggunakan tenaga kita hari-hari, tapi kita tidak top up apa yang kurang dalam badan kita pun, hal itu menyebabkan kita akan ada masalah, kadang-kadang cepat mudi, letih dan sebagainya. Jadi sebab tu jus tongkat ali ni kita formulasikan khas untuk kesihatan lelaki tau. Bukan sekadar untuk orang kata apa, untuk masalah kelakian, tidak. Juga bantu untuk atasi korang punya masalah kelesuan ataupun yang cepat letih, yang kadang-kadang tu bila dah sampai office kan dia macam jadi lesu, mulalah tak fokus, cepat mengantuk dan sebagainya. Jadi kita formulasikan jus tongkat ali ni menggunakan tongkat ali, yang mana kita tahu tongkat ali ni herba untuk tenaga tambahan dalaman dan luaran. Dan dalam ni juga kalau anda lihat, ada juga madu, ada juga kita punya ginseng, ada juga kita gunakan habatus sauda, delima, dan bahan-bahan dalam produk ini pastinya sangat sesuai untuk bantu mengatasi masalah letih, lesu, ataupun kadang-kadang yang ada masalah selalu orang kata apa, tak boleh nak fokus dengan apa pun kerja anda lakukan sebab anda dalam keadaan badan yang tidak betul-betul cergas, orang cakap. Jadi jus tongkat ali ini boleh bantu untuk atasi masalah demikian. Dan terpasti ini juga produk yang boleh diamalkan kalau anda pasangan yang baru berkahwin. Untuk wanita, amalkan jus tradisi wanita. Lelaki, jus tongkat ali jika anda ada plan untuk mempunyai zuriat. Dua-dua produk ini sangat membantu untuk kesuburan dalaman dan luaran. Okey, anda boleh dapatkan produk ini di Jombai. Betul. TikTok pun ada sekarang ni, Atira.
boleh follow TikTok kita, Jamu Cerita Official, dan di Kaca TV adalah nombor stokis kami di seluruh Malaysia. Dan anda nak tahu lebih lanjut tentang produk Jamu Cerita, boleh hubungi 1-800-885510 dan WhatsApp Atira di 0113535753. Nak tahu lebih lanjut, boleh je kontak kami ataupun scan dekat di Kaca TV anda. Jus Sedunia Anilai berharga RM89.90 untuk meningkatkan taraf dan kesihatan wanita. Seisi keluarga buat mak ayah kita. Kalau yang ini untuk wanita, jus tradisi wanita untuk anak dara, ibu menyusu berharga RM30.90, dan yang terakhir jus tongkat Ali berharga RM33.90. Dan pastinya kesemua produk ni merupakan rangkaian produk yang berada di bawah Jamu Cerita hampir 12 tahun dah lama. Anda boleh amalkan tanpa was-was kerana pastinya produk ini selamat penggunaannya. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, sebenarnya produk-produk ini yang terhasilkan masih dikenali oleh di kalangan penonton kerana kita cukup terkenal dengan tagline kita show, iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Jadi nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor yang tertera di Kaca TV. Terima kasih Atira bersama kita hari ini di studio berkenaan dengan produk Jamu Jelita. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Desa, jom bersama-sama selamat pagi Malaysia pada 24, 25 dan 26 November 2023 sempena dengan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya di Anjong Floria, Putrajaya. Pelbagai pengisian kami sediakan untuk anda. Jumpa anda di sana. Okey, bermula esok, Selamat Pagi Malaysia akan berlintas secara langsung, akan bersiaran secara langsung di Anjong Floria Putrajaya. Sudah pastinya hari Jumaat, Sabtu, Ahad anda boleh saksikan secara live di sana dan juga bersempena dengan Karnival Usahawan Desa. Pastinya ramai yang akan hadir dan juga ini merupakan salah satu acara ataupun program yang menjadi tumpuan kita semua. Jadi kalau nak beramal mesra bersama dengan pengacara Selamat Pagi Malaysia, kru-kru Selamat Pagi Malaysia, anda boleh hadirkan diri anda ke Anjong Floria untuk Karnival Usahawan Desa. Juga kita nak kongsi pada anda sebenarnya pada 25 November Sabtu jam 9 malam juga akan berlangsung satu konsert namanya Tangkap Leleh atau hiburan minggu ini yang menampilkan artis-artis seperti Awira, Ami UK, Rahmat Mega, Bahagia Dharma Sutra, Isa Gravity, Ira Milpan pun ada di Auditorium Perdana Angkasa Puri Kota Media. Ini betul-betul tangkap leleh ni. Jadi kita nak war-warkan kepada anda untuk datang beramai-ramai, masuk secara percuma sahaja untuk kita bersama-sama sing along. Kita menyanyi lagu-lagu rock kapak ini dan sudah pastinya kena datang awal lah. Sebab kita risau parking sebenarnya kan. Betul. Kita disediakan parking bertingkat. Cuma kalau datang awal lagi baguslah, boleh dapat parking lebih selamat sikit dekat dalam yang kawasan yang berbumbung dan sebagainya. Sebab konsert percuma kan. Kita ada pengalaman kalau kita buat konsert
yang ada artis-artis nama besar ni selalunya memang jam depan RTM tu. Jadi datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan lah. Okey, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda, iaitu antaranya berkenaan Karnival Usahawan Desa yang akan berlangsung bermula hari ini sebenarnya dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Apa kata anda memeriahkan suasana tersebut? Terdapat 800 gerai atau pameran yang akan ada, dan juga kita lihat ada Anjong Floria di malam hari pastinya akan bergemapan dengan cahaya lampu yang berwarna-warni. Jadi itu antara tarikan utamanya. Okey, jangan lupa untuk saksikan Selamat Pagi Malaysia esok yang akan bersiaran langsung di Anjong Floria Putrajaya. Okey, dengan itu sekian daripada saya, Syuhaida Arifin. Dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan juga penerbit Faiz Syauqi mengucapkan terima kasih sehingga kita berjumpa lagi.